Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih bagi yang dah hadir kelas kita, bagi yang telah menepati masa dan sebagainya. Pertama sekali saya ingin mengenalkan, hari ini kita ada pengajar bersama kita yang joinkan di kelas kita hari ini. Saya ingin memperkenalkan pengajar bersama yang kelas yang kita akan lakukan ini, iaitu Yayasan Petronas, dan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada wakil Yayasan Petronas hari ini, iaitu Cik Madjam. Terima kasih kerana sama-sama hadir untuk bersama kita dalam kelas hari ini. Kita akan masuk terus kepada topik kita hari ini, iaitu teknik pemasaran. Okey. Masuk topik minggu lepas, kita ada bercakap apa itu pemasaran secara teori dan sebagainya. Hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan teknik pemasaran yang ada secara teori dulu, untuk orang kata apa itu teknik pemasaran yang ada pada masa sekarang yang boleh kita sendiri.
kalau kita secara orang kata secara misalnya teori teknik pemasaran ini adalah proses yang membolehkan organisasi kita sebagai bisnes atau peniaga untuk memusatkan sumber daya kita yang terhad ini pada peluang terbesar untuk meningkatkan penjualan dan pencapaian kelebihan daya saing yang berkelanjutan. Maksudnya teknik pemasaran ni adalah cara kita untuk kita pasarkan kita punya perniagaan dengan sumber yang kita ada untuk mencipta peluang yang lagi besar untuk kita punya bisnes dan untuk orang kata kekal berdaya saing dalam industri semasa. Daya saing ni maksudnya kualiti yang ada pada bisnes kita, ada pada kita sebagai peniaga itu yang orang kata boleh kata bersaing dengan pesaing kita. Maksudnya kita ada kelebihan yang orang kata lagi bagus. Kita ada orang kata produk, orang kata pemasaran produk yang lagi bagus. Kita ada orang kata kualiti sebagai penjual yang lagi bagus. Maksudnya kita tonjolkan kita sebagai penjual ni supaya kalau katalah pesaing kita ni hanya menjual orang kata direct selling ataupun menjual terus produk dia. Kita buat daya saing kita, contohnya kita pasarkan kita punya personal branding. Maksudnya supaya pelanggan kita percaya dengan kita. Itu kata daya saing. Maksudnya lain daripada yang lain. Kalau kata orang lain buat A, kita buat B. Kalau orang kata orang lain ada kualiti A, B, kita tambah lagi kualiti kita yang lain. Supaya orang nampak kita ni berbeza daripada orang lain. Supaya di mata pelanggan ni kita timbul lah. Maksudnya kita ke atas. Kita berbeza daripada orang kata tipikal peniaga yang biasa. Terusnya, kalau kata teknik pemasaran ni kita boleh tengok dia macam mana kita nak petakan kita punya kata bisnes supaya kita pasaran kita tu bukan kita nak pasarkan produk kita dalam satu bulan je. Maksudnya pasaran kita tu kena orang kata berjangka masa panjang. Sama ada kita setkan pasaran kita tu sama ada kita nak pasarkan produk kita dalam masa kata sebulan, 2 bulan daripada sekarang dan setahun daripada sekarang. Macam mana kita nak pasarkan produk kita. Jadi bila kita nak buat teknik pemasaran tu, pastikan teknik yang kita pilih tu teknik yang berterusan, yang kita akan buat dalam masa orang kata long term. Kalau cakap kita buat sekejap, katalah bulan ni je kita nak buat teknik pemasaran ni. Benda tu kadang-kadang tak tercapai lagi. Bulan pertama tu kita baru nak orang kata nak kenal-kenal teknik pemasaran kita tu sesuai ke tak dengan bisnes kita dan sebagainya. Jadi teknik pemasaran ni kita kena rancang dalam tempoh masa orang kata certain masa-masa tertentu. Contohnya dalam masa sebulan pemasaran kita, target kita kata kita nak guna digital media. Dalam masa sebulan target kita nak capai apa. Dalam masa 2 bulan teknik kita yang kita rancang tu nak capai apa. Jadi untuk buat teknik pemasaran tu kita kena ada rancangan berterusan lah. Dan pastikan semasa kita nak pilih teknik pemasaran kita, dalam banyak-banyak teknik tu kita pilih satu lah. Katalah kita pilih digital media dan sebagainya. Kita kena kenal pasti dulu apa perniagaan kita, apa jenis perniagaan kita, ataupun apa jenis perniagaan yang akan kita cuburi dan sebagainya. Apa potensi perniagaan kita yang kita boleh orang kata digitalisasi dia ataupun bagi secara online yang boleh memanfaatkan kita punya perniagaan ataupun keuntungan kompetisi lah. Maksudnya dalam kita buat teknik pemasaran tu pastikan kita boleh jangka lah, kata kita boleh jangka sama ada pemasaran kita tu dapat manfaat tak kepada bisnes kita. Contoh macam kita update selalu dekat sosial media dan sebagainya. Tentu kita tahu bila kita update dan sebagainya, manfaat kepada perniagaan kita ataupun produk kita orang makin kenal. Ataupun orang kata lagi ramai orang kenal produk kita dan sebagainya. Dalam kita nak buat teknik pemasaran ni, kita kena fikir ada 3 benda utama yang kita kena fikir. Di mana kita sekarang? Maksudnya di mana kita sekarang ni, di mana tempat kita nak berniaga. Maksudnya kalau kita berniaga di kampung ataupun di bandar ataupun orang kata tengoklah contoh kita berniaga di Kelantan ataupun di KL. Di situ teknik pemasaran kita berbeza. Sebabnya kita kena kenal masyarakat dekat tempat kita nak berniaga. Kalau target market kita masyarakat Kelantan, dia punya orang kata kemasyarakatan dia lain dan pasaran untuk produk tu dia jadi lain lah. Kita kena orang kata variasikan berdasarkan kita punya tempat sekarang. Contoh keadaan semasa. Maksudnya kalau dekat sekarang ni kan kita ada fasa 1, fasa 2 dan sebagainya untuk
orang kata PKP sekarang. Jadi kita kena tengok kita ni di mana. Kalau di Kelantan, adakah dibenarkan untuk orang kata semua bisnes dibuka atau sebagainya. Kalau di KL, dia sekarang fasa berapa. Ya? Kita kena tengok untuk kita buat teknik pemasaran kita. Kalau kata kita nak fokus orang kata satu tempat je lah, kita kena kenal keadaan semasa tempat tu, masyarakat tempat tu macam mana, dan juga orang kata geografi tempat tu. Maksudnya bolehkah produk kita tu dipasarkan dekat tempat tu. Yang kedua adalah perniagaan. Kalau katalah kita tak decide lagi perniagaan yang kita nak jalankan. Dengan kita kenal tempat kita kat mana kita nak berniaga, kat mana target market kita, keadaan pasaran kita semasa, kita boleh tengok sama ada produk kita tu sesuai atau tak. Kalau kata kita dah ada produk, kita cuba olah ataupun kita cuba buat teknik kita supaya orang kata boleh masuk dengan keadaan semasa, dengan situasi semasa. Kalau kata kita belum ada produk, pastikan kita pilih produk orang kata yang boleh orang kata survive lah pada masa sekarang. Maksud contohnya kalau di Kelantan katalah, banyak dine-in dah buka, banyak kedai makan dah buka dan sebagainya. Tapi tak ramai yang orang kata sanggup rela nak pergi dine-in sebabkan orang risau sebab COVID dan sebagainya. Jadi kita kena pilih perniagaan yang orang kata serasi dengan situasi semasa lah. Contohnya sekarang banyak perniagaan online yang menjual makanan dan sebagainya, sebabnya tak semua kedai ataupun orang yang sanggup ambil risiko untuk COVID dan sebagainya. Jadi kita kena tengok produk yang kita nak jual ataupun barangan yang kita nak jual tu dan kita relatekan dengan kat mana kita sekarang. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus sampai di sana. Maksud tujuan kita, kalau kata kita nak dalam masa 3 tahun, dalam masa setahun dan sebagainya, kita nak orang kenal bisnes kita. Jadi kita dalam teknik pemasaran kita tu dah siap plan dah. Maksudnya macam mana kita nak buat dalam masa sebulan. Contoh pemasaran kita nak buat secara digital kan. Contoh dalam masa sebulan tu kita nak orang aware dulu. Kita nak orang tahu dulu produk kita. Nak orang tahu kita ni menjual. Kalau kita tak bagi tahu kepada orang yang kita ni menjual, orang tak tahu. Jadi orang tak tahu nak reach kita. Maksudnya orang nak sampai kat kita, nak beli something sebab kita tak tahu kita ni menjual. Itu contoh bulan pertama. Kita war-warkan dekat kita punya sosial media dan sebagainya. Selalu post kata kita jual benda ni. Kalau katalah bulan yang kedua pula, saya nak gain orang kata trust kepada saya. Kalau orang tahu, okay. Saya nak, boleh saya tahu tak, para sosial dengar jelas tak suara? Kalau dengar jelas boleh angkat tangan tak? Sebab ada yang kurang jelas suara tadi. Terima kasih. Ya, sambung balik ya. Mana tadi? Kalau katalah bulan pertama tadi kita nak orang kenal bisnes kita dulu, nak kita kenal kita ni menjual. Target saya bulan kedua pula, posting saya nak orang percaya pada saya. Sebab tu kita kata kita kena ada step by step macam mana kita nak sampai kepada tujuan utama kita, orang membeli dengan kita. Okay. Bulan kedua saya nak orang percaya dengan saya. Jadi untuk orang percaya dengan saya, contohlah saya akan share review. Saya akan share saya sendiri guna produk saya. Katalah saya jual suplemen makanan untuk makanan coklat untuk menenangkan dan sebagainya. Saya kena tunjuk saya sendiri guna produk saya untuk saya gain trust. Maksudnya dapatkan kepercayaan orang kepada produk saya. Okay. Lepas tu, bila orang dah percaya dekat saya, contohlah bulan ketiga saya nak pula, saya nak sampaikan saya punya target pemasaran saya adalah untuk orang aware keberkesanan produk saya katalah. Jadi saya akan start posting balik. Sebelumnya orang dah kenal saya menjual, orang dah percaya dengan saya, maksudnya saya guna produk saya sendiri bukan hanya sekadar menjual dan sebagainya. Bulan ketiga pula saya nak pastikan orang aware produk saya. Orang tahu apa itu kegunaan dia, apa orang kata feedback dan sebagainya. Saya target untuk orang tahu pula orang kata feedback pengguna dan sebagainya bulan ketiga. Dan seterusnya saya nak target bila orang dah aware dan sebagainya, kita akan reach orang ataupun orang sendiri akan reach kita untuk beli ataupun tanya berkaitan produk kita. Contohnya macam itulah, maksudnya kalau kita buat pemasaran ni, kita ada orang kata phase by phase ataupun orang kata langkah demi langkah. Maksudnya langkah pertama tu kita tak target untuk orang jual terus, untuk orang beli dengan kita terus sebab kita baru lagi nak kenalkan produk kita. Lainlah kalau orang dah kenal produk kita, kita bolehlah pergi step seterusnya dan sebagainya. Untuk kalau kita sebagai bisnes,
kita sebagai bisnes pastikan kalau orang kata kalau kita nak berniaga jangan tunggu-tunggu, buat sahaja. Itu betul juga, buat sahaja, tapi jangan buat kosong-kosong. Maksudnya pastikan bila kita kalau kata kita nak buat berniaga ataupun kita nak guna perniagaan baru. Kalau kata kita nak mulakan perniagaan baru, boleh kita tak nak tunggu-tunggu sebab orang kata kalau kita tak grab peluang tu, kita tak buat sekarang, benda tu terlepas. Katakanlah kita nak jual benda yang orang kata tengah in sekarang, tengah popular sekarang. Kalau kita tak buat, lama-lama trend tu habis. Tapi pastikan masa kita buat tu, pastikan kita ada kemahiran. Maksudnya sambil-sambil kita berniaga tu pastikan kita tambah ilmu kita, sama ada kita join kelas atau sebagainya. Sama ada kita join kelas atau sebagainya, ataupun kita orang kata menuntut ilmu atau belajar dengan orang-orang yang pernah ada pengalaman bisnes. Maksudnya sentiasa tambah kemahiran. Kalau kata sebelum ni kita biasa berniaga offline, kita tambah pengalaman macam mana kita nak berniaga online pula. Mula-mula kita hanya belajar untuk posting dan sebagainya. Lama-lama kita kena belajar. Contoh sekarang video tengah orang kata trend sekarang adalah trend orang buat video untuk promote produk dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang berniaga atau orang penjual ni, pastikan kita tambah kemahiran dengan trend semasa. Dan yang kedua, pastikan kita ada sumber yang orang kata sumber yang terbaik lah. Maksudnya kalau kita daripada supplier, contoh kita ambil barang daripada supplier ataupun kita buat sendiri. Pastikan kita tambah, kalau kita buat sendiri, pastikan kita tambah kualiti produk kita tambah kita punya orang kata customer service dan sebagainya. Kalau kita ambil dengan supplier, katalah sebelum ni kita dapat supplier harga A, tapi kita rasa kita boleh cari lagi supplier ataupun kita boleh nego dengan supplier untuk dapatkan lagi rendah harga. Pastikan kita selalu buat research dan sebagainya untuk dapatkan supplier yang kualiti yang bagus dan juga orang kata harga yang orang kata lagi murah. Ataupun kalau kita tak nak tukar supplier, kita boleh deal dengan supplier kita yang sekarang ataupun kita boleh tukar supplier sebab kita kena cari supplier yang terbaik untuk bisnes kita sebab kita nak kekalkan bisnes kita ni. Jadi pastikan supplier kita adalah orang kata terbaik sebabnya orang lain berniaga juga, cumanya kita boleh bersaing daripada segi pembekal. Kalau orang lain ambil dengan pembekal A, kita mungkin dapat harga murah ambil dengan pembekal B. Pastikan kita ada sumber yang terbaik. Dan juga orang kata kedudukan yang baik. Maksudnya pastikan kita punya status, kita punya kepercayaan pelanggan tu orang kata elok. Contohlah kita berniaga. Pastikan kita punya servis. Contoh kita dah ada pelanggan sebelum ni. Pastikan pelanggan kita dapat servis yang terbaik daripada kita dan dia bagi review yang terbaik. Katalah dia ada masalah dengan berurusan dengan kita dan sebagainya. Mesti orang kata situasi sekarang adalah semua di hujung jari. Kalau katalah dia upload di sosial media dan sebagainya dan itu akan merosakkan kedudukan bisnes kita dan sebagainya. Pastikan kita jaga orang kata kita jaga status bisnes kita supaya benda tu kedudukan kita tu sentiasa elok, tak ada negative view dan sebagainya untuk produk kita. Dan sekiranya kita ada negative view dan sebagainya, bendanya orang kata minus point ataupun kerugian lah bagi bisnes kita sebab orang dah ragu-ragu dengan bisnes kita, kepercayaan tu kurang. Kita akan masuk kepada strategi marketing untuk beginner. Untuk kalau untuk orang yang baru-baru nak bermula, maksudnya sebelum ni kita dah mula ataupun kita nak tambah lagi ilmu kita berkaitan dengan marketing untuk beginner ni. Contoh sebelum ni kita buat je marketing tu, hari ni kita nak tengok apa yang kata orang yang mula-mula nak start promote bisnes dia ni macam mana. Nak buat teknik pemasaran dia macam mana untuk produk dia. Lain produk adalah lain teknik pemasaran sebab produk tu lain jenis, lain keberkesanan, lain bahan-bahan dan sebagainya. Jadi setiap teknik pemasaran tu kita kena tengok produk kita sendiri. Pertama kita kena fahami produk kita. Apa itu produk kita? Itu penerangan berkaitan produk kita. Kita kena tahu produk kita ni jenis macam mana. Tujuan produk kita ni untuk apa. Orang kata kegunaan dia boleh guna untuk siapa dan sebagainya. Ataupun kalau sekarang orang kata pengguna sekarang lebih teliti dengan orang kata ingredient, bahan-bahan produk kita. Pastikan
kita faham bahan-bahan produk kita dan pastikan produk yang kita buat tu tidak ada orang kata barang-barang berbahaya ataupun barang-barang yang tidak bagus untuk kesihatan dan sebagainya. Dan pastikan produk kita tu ada competitive advantage dia. Maksud dia lain daripada yang lain. Contoh kita jual benda yang sama lah orang kata. Kita jual sambal ikan bilis, sambal yang sama. Tapi kalau katalah kita nak lainkan produk kita, nak competitive advantage kan produk kita, sama ada kita buat lain daripada yang lain bahagian packaging. Kalau kata sebelum ni orang guna botol yang kaca, mungkin kita boleh guna botol kaca tapi bentuk yang lain, ataupun kita boleh letak poster yang dan sebagainya untuk orang kata lagi menarik pelanggan dengan produk kita. Maksudnya kita lainkan produk, walaupun produk kita tu benda yang sama, kita lainkan orang kata rupa dia untuk orang tengok lain daripada yang lain. Padahal produk kita tu benda yang sama. Supaya orang kata kita orang kata bila kita tengok produk ni, kita nampak benda tu lagi cantik dan lagi benda tu lah yang kita akan suka. Yang kedua adalah untuk kita memahami market atau pasaran semasa. Macam tadi kita cakap kita kena tengok di mana kita berada. Maksudnya kalau kita ingin menjual, kita kena tengok grafik parameter kita. Sama ada kita berada di kawasan orang kampung, kawasan orang bandar, kawasan orang, kalau katalah kawasan kampung, mungkin bakal pelanggan kita atau prospek pelanggan kita lagi suka produk yang tradisional ataupun produk berkaitan makanan dan sebagainya. Kalau katalah kita sekarang duduk di kawasan bandar dan sebagainya, kita punya pasaran produk tu lain pula. Mungkin dia lagi orang kata lagi hipster dan sebagainya, lagi kata packaging dan sebagainya lagi meriah. Produk pun lebih kepada orang kata anak muda dan sebagainya. Kalau kata kita di bandar biasanya ramai anak muda dan sebagainya. Jadi kita kena tengok grafik parameter sekarang market kita ni, kita nak fokus kat mana. Kita fokus market kita. Belum untuk orang yang pertama, orang yang beginner, saya boleh suggestkan kita jangan terlampau orang kata luas sangat target market kita. Sebab bila target market kita luas sangat, kita tak boleh orang kata nak spesifikkan kita punya produk itu ataupun kita punya pasaran itu. Pastikan kita target market atau pasaran yang kita boleh kontrol, yang kita boleh aim, maksudnya satu bersatu macam mana teknik kita nak buat. Kalau kita target terlampau besar market tu, susah untuk kita orang kata kecilkan kita punya teknik dan sebagainya untuk kita lagi orang kata membuat teknik yang lagi kemas dan kukuh. Bila kita buat besar, benda tu akan jadi orang kata general je lah, orang jadi umum. Jadi kita nak spesifikkan kita punya teknik pemasaran tu. Yang satu lagi ialah kita kena menganalisis pesaing kita. Kita kena tengok, kalau kita berniaga sekarang, kalau katalah kita berniaga dari sosial media, Facebook dan Instagram dan sebagainya, ya, untuk menganalisis pesaing ni, contoh kita jual kek, kita kena tengok macam mana kita boleh tengok dekat Facebook pesaing kita tu sendiri. Sama ada macam mana dia orang kata iklankan dia punya produk, macam mana dia orang kata hiaskan dia punya produk, contoh macam mana dia hiaskan kek dan sebagainya untuk nampak cantik dan sebagainya. Kalau dulu setengah orang dia guna box yang orang kata tak nampak kat dalam tu, kotak yang ada gambar kek dan sebagainya. Tapi sekarang untuk orang kata untuk cantikkan visual dia, sekarang orang guna box yang look sinar, yang box tu putih kita nampak kek kat dalam tu. Jadi kita tengok pesaing kita buat macam mana. Lepas tu kita tengok pula macam mana harga dia letak. Sebab kita boleh analisis harga dia letak ni okey ke tak, ramai tak orang tanya dengan dia. Maksudnya kita nak tengok orang boleh terima tak harga tu. Sebab katalah kita nak bersaing di pasaran, kita takut kita letak harga yang orang kata tak logik atau sebagainya, atau mahal, atau kalau mahal takut kita tak dapat pelanggan ramai. Kalau murah rugi pula untuk margin produk kita. Jadi kita analisis dulu pesaing kita. Harga yang macam mana pelanggan dia dapat. Kita boleh tengok dekat, biasanya kalau Facebook atau Instagram dan sebagainya, dia dah siap letak katalog harga dan sebagainya. Dan yang kedua pula kita tengok pelanggan dia ataupun follower dia, berapa ramai orang kata yang engage dengan dia punya produk, berapa ramai orang yang orang kata berminat dengan produk dia dan sebagainya. Dekat situ kita boleh set target kita dan sebagainya. Dan kita untuk kita tengok kita punya pesaing ni dia yang kata dah macam mana dia bersaing dekat pasaran, kita boleh tengok pekerja dia ataupun mesin dan sebagainya yang dia guna. Jadi itu boleh jadi orang kata teknik pemasaran kita ataupun plan teknik pemasaran kita, di mana kita kalau katalah sebelum ni kita tak ada mesin dan sebagainya, benda ni melambatkan kita, maksudnya kita buat manual.
Jadi untuk teknik pemasaran kita mula-mula kita tingkatkan dulu bisnes kita, tingkatkan kita punya orang kata kita promote produk kita dan sebagainya untuk interested, sambil-sambil tu kita aim juga untuk kita tambah mesin dan sebagainya supaya seterusnya kita boleh besarkan lagi pasaran kita. Maksudnya bila kita dah ada mesin dan sebagainya, kita boleh ambil lagi banyak tempahan dan sebagainya. Itu yang penting untuk kita menganalisis pesaing supaya kita orang kata aware dengan situasi semasa. Kalau kata kita jual kek, kita pastikan kita tahu macam mana orang lain berniaga kek supaya kita boleh orang kata seiring ataupun lebih. Maksudnya kita ada competitive advantage daripada dia orang. Okay. Okey. Yang ketiga iaitu memahami pelanggan kita. Okay. Kalau kita nak menjual ni, kalau kita nak target pelanggan ni, kita kena tahu pelanggan kita tu jenis macam mana. Contohlah kan, saya nak jual kek. Kalau saya target orang tua, secara logik ni lah kan, orang tua ni orang yang berumur lah maksud saya. Orang yang berumur maksudnya kurang benda-benda manis. Disebabkan orang kata masalah kesihatan ataupun orang kata preference masing-masing, dia kurang benda manis. Jadi kalau saya jual kek, saya akan ubah target saya. Ciri-ciri target saya ni mungkin saya akan target kepada orang kata orang dewasa, orang-orang muda ataupun orang-orang yang orang kata mak-mak dan ayah-ayah dan sebagainya. Jadi saya kena tengok, mula-mula tadi saya kena kenal pelanggan, saya kena kenal produk saya. Tengok produk saya tu jenis macam mana orang kata. Saya kenal tempat saya, saya kena memahami pelanggan saya, umur, minat pelanggan saya macam mana. Kalau kata saya jual kek, macam tak logik untuk saya target orang berumur ataupun orang tua yang duduk di kampung dan sebagainya. Sebabnya saya nak jual benda yang orang kata berdasarkan analisis saya, orang muda suka benda tu. Jadi saya kena fahami pelanggan saya dulu. Dan kalau saya katalah saya dah target orang muda, saya dah target umur, minat dan sebagainya. Jadi saya kena target pula pelanggan saya ni jenis yang macam mana. Maksudnya jenis orang yang tradisional macam tadi, suka yang biasa-biasa, tak suka yang fancy-fancy, yang cantik-cantik. Ataupun saya nak fokus pelanggan yang jenis suka saya hias kek cantik-cantik, hias ada orang kata ada lukisan, ada bunga dan sebagainya. Jadi saya kena fahami pelanggan saya. Dari situ tadi saya target harga dan sebagainya berdasarkan pesaing saya. Jadi bila saya memahami pelanggan saya boleh kontrol harga saya. Maksudnya kalau saya faham pelanggan yang saya target ni orang yang sanggup bayar bukan hanya semata-mata untuk kek tapi juga untuk hiasan kek. Cantik kek tu, nak nampak cantik. Jadi pelanggan saya ni saya tahu pelanggan saya ni sanggup untuk bayar dengan produk saya tersebut. Jadi saya boleh buat produk yang lagi mahal, yang lagi orang kata yang lagi cantik dari segi hiasan dan sebagainya. Kalau saya kenal target pelanggan saya ni, orang kata bagi dia hiasan kek tu tak ada apa-apa, hanya dia yang pentingkan rasa. Contoh target saya orang-orang yang orang kata berumur ataupun orang yang tua yang suka kek dan sebagainya, dia lebih kepada rasa. Contoh kek buah. Orang tak tengok hiasan dan sebagainya, orang pentingkan rasa kek itu ataupun kek buah tersebut tu mendak atau tidak. Jadi saya pastikan kalau saya jual benda tu, saya tak akan invest lah kepada hiasan. Maksudnya saya boleh jimatkan kos saya untuk hiasan kek, saya fikirkan kepada kualiti kek saya. Jadi dengan memahami apa pelanggan kita nak, apa yang pelanggan kita lagi suka dan sebagainya, benda ni orang kata boleh membuatkan kita decide teknik pemasaran kita tu sama ada kita nak lebih kepada packaging, kita nak lebih kepada visual barang kita dan sebagainya. Dengan hanya memahami pelanggan kita itu sendiri. Yang keempat, memahami saluran pemasaran. Bila kita nak buat pemasaran ni, kita kena fikir, kita nak, saya ni nak buat pemasaran kat mana, nak buat, dia kata flyers ataupun orang kata template dan sebagainya nak tampal dekat kedai mana-mana ataupun nak guna media sosial dan sebagainya. Jadi kita sebagai pelanggan kita tengok yang mana lagi orang kata lagi sesuai untuk kita reach ataupun untuk kita sampai kepada pelanggan kita. Contoh ada dua, offline atau online. Biasanya kalau offline, bagi yang baru-baru nak orang kata nak berjinak dengan bisnes ataupun yang sekarang ni baru nak bermula dengan bisnes,
Kalau offline ni dia lebih kepada orang kata costly, lebih mahal sebabnya kita perlu katalah kita nak buat flyers ataupun orang kata poster dan sebagainya. Kita perlukan duit dan kita perlukan masa untuk design flyers dan sebagainya. Lepas tu kita perlukan masa untuk pergi letak, pergi bagi kat orang ni, bagi orang tu semua dan sebagainya. Jadi untuk yang baru-baru nak bermula ataupun yang dah bermula, apa kata kita orang kata ambil kesempatan dengan kemajuan teknologi kita sekarang, dengan semua benda di hujung jari dengan hanya ada internet, kita guna untuk memasarkan produk kita dengan online. Sebab kalau kita tengok orang kata trend sekarang, kemajoritinya ataupun semua orang biasa dengan orang kata online platform ataupun social media dan sebagainya. Contoh kita nak guna Instagram, kita nak guna Facebook dan sebagainya. Kita boleh guna benda tu sebagai salah satu cara untuk kita capai target pemasaran kita. Biasanya kita boleh tengok, biasanya trend sekarang kalau berdasarkan pemerhatian saya, kalau orang-orang yang berumur ataupun orang kata orang atas 30-an dan sebagainya lagi prefer untuk guna Facebook. Kita boleh tengok pengguna-pengguna sekarang kalau macam cikgu-cikgu pension ataupun mak-mak orang biasanya dia guna Facebook dan sebagainya untuk dia membeli. Contohnya kalau katalah biasanya saya akan tengok Facebook live dan sebagainya. Biasanya jual, kalau katalah orang tu buat live jual baju tidur budak. Saya boleh nampak dekat situ biasanya golongan ibu-ibu dan bapa-bapa ni selalu membeli dekat situ. Ramai berbanding dengan orang muda, maksudnya orang bujang dan sebagainya. Jadi kalau kita target pasaran kita, target pelanggan kita adalah orang yang katalah 30-an ke atas, mungkin kita boleh fokus kepada Facebook dan sebagainya. Kalau kata kita nak jual barang kepada orang kata orang 20-an ke atas, 20 ke 30-an, biasanya mereka lebih kepada Instagram dan Facebook juga. Jadi kita lebihkan dekat situ. Kalau kata target kita untuk reach lagi kepada orang atau orang-orang lagi muda ataupun orang yang lagi orang kata lagi terbuka kepada media sosial, mungkin kita boleh guna TikTok dan sebagainya. Kalau tengok sekarang benda-benda viral dan sebagainya, untuk anak muda, contoh kita anak muda ni dia beli barang dekat Shopee, dia terus share dekat TikTok dia dan benda ni jadi viral. Kita tengok produk kita tu jenis orang anak muda boleh guna ke tak. Jadi kita boleh guna platform yang ada tu untuk kita pasarkan barang kita secara online. Kalau kata sekarang kita tak biasa, katalah kita biasa dengan Facebook sahaja. Kita buat dulu Facebook dan sebagainya, dalam masa yang sama kita belajar sama ada contoh kita belajar macam mana nak guna Instagram, macam mana nak buat video dan sebagainya ataupun guna TikTok ataupun guna YouTube itu sendiri untuk onlinekan produk kita. Kita buat benda yang kita dah tahu sambil-sambil kita cari ilmu untuk kita guna platform ataupun media yang orang kata tengah popular sekarang. Sebab satu masa dahulu orang kata Facebook popular. Lepas tu dia pergi kepada trend Instagram pula. Sekarang dia pergi kepada TikTok pula. Jadi sosial media tu dia ada trend dia ataupun tempoh masa tertentu. Jadi untuk kita seiring dengan peredaran masa dan zaman ni, kita cuba belajar. Kita guna yang kita dah tahu sebab benda tu orang kata lagi praktikal lah sebab kita dah tahu lagi banyak yang kita boleh buat. Contoh kita biasa post gambar, biasa upload dekat Facebook ataupun grup-grup Facebook dan sebagainya. Kita buat juga benda tu sebab kita dah biasa. Jadi kita tak memerlukan banyak masa dan sebagainya untuk orang kata belajar benda yang baru. Tapi dalam masa yang sama pastikan kita juga spend masa kita untuk belajar trend-trend terbaru supaya kita lagi orang kata lagi majulah seiring dengan peredaran masa dan situasi sekarang. Sekarang kita nak kongsikan video macam mana seorang rakan kita ini share berkaitan dengan macam mana dia memulakan contoh kita sebagai orang yang tak pernah berniaga. Kalau kata yang dah berniaga sebelum ni nak cuba dropship atau sebagainya, ataupun orang yang dah berniaga tak ada lagi produk, tak ada income dan sebagainya tapi nak buat dropship. Contohlah kata sebelum ni kita dah buat dropship tapi orang kata tak dapat untung sangat, tak bergerak sangat. Jadi saya nak kongsikan satu video daripada perkongsian sahabat kita macam mana beliau buat proses dropship dia berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Kita akan sharekan video untuk sama-sama kita belajar daripada pengalaman sahabat kita ini. Yang kita sendiri tak cinta.
Boleh tengok ke video sekarang nampak ke? Boleh angkat tangan tak kalau nampak? Saya akan pasang terus kalau nampak. Okay, terima kasih. Kita tengok perkongsian daripada sahabat kita ya, macam mana dia orang kata majukan dia punya dropship. Sebagai kalau kita buat dropship tanpa pengalaman, benda tu kadang-kadang tak ada, orang kata tak berjalan lancar. Jadi kita tengok perkongsian beliau ya. Macam mana weh? Hai, Assalamualaikum. Saya Rena Muhammad Nur. Jumpa lagi untuk video kali ini. Rena nak share tentang macam mana korang nak jadi dropship yang best, yang berjaya lah kiranya. Okey. Ini daripada poin-poin ni Rena dapat daripada Rena punya mentor juga sikit dan Rena olah sikit untuk sesuaikan dengan keadaan yang kawan-kawan Rena komplain ni. Kawan-kawan Rena ni dia cakap aku jual tu tak jadi, aku jual ni tak jadi. Okey, sebelum tu kita tahu yang Gen X, Gen Y, Gen Y, Gen Z ni sangat popular start dengan business dropship. Sebab apa? Business dropship ni lebih kepada yang sekarang ni kan lebih kepada online, skill online marketing. Jadi anak-anak muda ni lebih mahir lah untuk buat marketing online. Okay. Dan dropship juga merupakan model bisnes yang modal rendah ataupun tak ada modal langsung, zero modal. Okay. Rena untuk video kali ni Rena nak share 6 tips, okey, 6 tips macam mana nak jadi macam mana nak bermula menjadi dropship dan macam mana nak jadi dropship yang hebatlah. Okey. Sebelum tu Rena nak bagi tahu dulu Rena pernah menjual produk orang. Produk skincare lah. Dan Rena memang sangat teruja bila Rena jual produk-produk kecantikan. Lepas tu Rena dapat top sales, Rena dapat reward. Memang sangat seronok kita buat dropship yang kita tak keluarkan modal. Okay, kita pakai mulut je untuk buat marketing. Kita guna skill kita untuk kita buat online marketing. Dan lepas dapat reward, okay, dapat jadi top sales masa tu Rena rasa macam seronok sangat. And then bila Rena stop atas sebab-sebab tertentu lah. Kemudian Rena pun start lah dengan Rena punya video-video. Okay. Sebelum tu Rena nak bagi tahu juga, nanti Rena akan bagi tahu tips. Antara salah satu tips ni, ini Rena combinekan tau, tips daripada mentor, tips daripada Rena punya, ada seorang founder produk ni yang Rena belajar dengan dia. Okay, so Rena akan share dengan korang. Kalau melalui pemerhatian kita semua, kita tengok kalau dekat grup-grup page di Facebook, selalu orang post macam ni kan. Okay, siapa nak sales sila komen dekat bawah. Siapa nak customer sila komen dekat bawah. Korang rasa benda tu jadi tak? Okay, peratusannya sangat sikit. Tak sampai 1% rasanya orang akan contact korang untuk dapatkan barang tu. Jadi korang sebagai dropship, okay, so kita tahu korang nak jadi dropship sebab apa? Sebab korang nak duit. Korang nak menampung pendapatan. Korang mungkin dah bekerja atau korang mungkin student. Korang nak menampung perbelanjaan korang, pendapatan korang, dan korang buat part time sebagai dropship. Ataupun korang buat full time lah. Mungkin ada yang buat full time. Dan kenapa korang memilih dropship? Sebab mungkin korang kekurangan modal, korang tak ada modal dan korang merasakan dropship ni senang. Sebab apa? Dropship tak perlu pegang stok, dropship tak perlu buat postage, inventory dan sebagainya. Korang hanya perlu buat marketing dan bila dapat pembeli, korang inform pada supplier atau pada HQ dan HQ ataupun supplier akan direct post pada customer dan korang dapat commission dia. Betul tak? Okey. Poin yang pertama, kita terus pergi pada poin yang pertama. Pilih niche korang. Pilih bidang yang sesuai dengan korang. Contohnya, korang rasa aku nak jadi dropship tapi aku tak tahu nak jual produk apa. Okey, tengok dulu kalau korang ni memang sukakan korang memang pakar, korang memang mahir lah untuk buat live ke, buat video ke pasal produk kecantikan, korang suka makeup. So, sesuai dengan korang ialah produk-produk kecantikan. Alat solek ke, skincare ke, tak kisahlah whatever. Niche produk kecantikan sesuai dengan korang yang memang suka buat video ke, buat live ke, buat tutorial makeup ke.
Okey, kenapa perlu pilih niche ni? Sebab apa? Sebab untuk menjadi dropship yang berjaya ni, korang memang marketing korang kena 200% tau. Kena lebih daripada orang yang ada modal, yang keluarkan modal. Faham tak? Sebab bila orang nak beli barang tu, dia akan Google. Dan macam mana korang sebagai dropship nak meletakkan diri korang tu untuk orang nampak, untuk orang beli dengan korang. Yang Rena nampak, okay, untuk dropshipper yang baru join business online ni, diorang selalu post dekat status WhatsApp satulah. Diorang post dekat status Facebook. Bukan Facebook page, bukan Facebook, tak ada buat pun Facebook ads, semua tu hanya personal Facebook dan mengharapkan kawan-kawan diorang yang ada berapa ketul tu untuk lihat diorang punya iklan. Okey, wahai dropship kesayangan semua, untuk kita letakkan diri kita dekat satu tempat yang orang nampak kita, kita kena keluar daripada kawasan kita. Kawasan kita tu maksudnya daripada circle Facebook kita, kita tengok kita punya follower berapa dekat Facebook. Lepas tu kita punya friend ada berapa. Jangan kecilkan sangat sebab selalu kalau dalam grup business kan, kalau kita tengok dalam grup-grup dropship ni, kita tengok kenapa susah sangat nak dapat sale. Kenapa susah nak dapat sale. Lepas tu bila kita tengok balik iklan dia hanyalah dekat dia punya personal Facebook sahaja. Okey, itu poin yang pertama. Rena tak nak ulas panjang lebar sebab ada 5 poin lagi. Nanti korang akan insya-Allah akan terjawab persoalan. Nanti Rena akan tunjukkan macam mana nak Rena akan explain sikit macam mana nak fully utilize Google ni untuk orang jumpa kita. Okey, insya-Allah lah kalau ada yang nak dengar. Okey. Poin yang kedua. Lepas kita dah pilih kita punya niche tu, kita ni lebih kepada produk kesihatan ke, kita ni lebih kepada produk kecantikan ke, kita ni lebih sesuai untuk bidang makanan ke, untuk baju ke, fashion ke, untuk tudung ke. Okey, bila kita dah pilih produk kita, niche yang sesuai dengan kita, kita pilih pula brand. Brand apa yang kita nak jadi dropship dia. Okey, pernah tak dengar ada orang cakap, okay, brand ni dah popular, brand ni ramai orang dah kenal, dropship dia pun dah rasanya dah beribu. So kalau aku jadi dropship untuk brand ni, rasa macam tak ada harapan. So aku nak cari brand yang kurang popular. Okay, and then dia pun cari brand yang kurang popular. Bila dia dah jadi dropship kepada brand yang kurang popular tu, dia pun tak dapat sales lagi dan dia cakap, ini sebab brand yang tak popular, sebab tu orang tak kenal, sebab tu aku susah dapat sale. Nampak tak? Orang yang sama, dropship yang sama, dia cuba brand A yang sangat popular, yang banyak dropship, yang memang orang kenal. Bila sebut nama brand tu orang kenal. Tapi dia tak nak join sebab dia kata dah ramai dropship dekat brand A ni, so aku tak nak ada persaingan yang banyak. Dia join brand B pula. Bila dia join brand B ni, produk B, dia kata produk B ni orang tak kenal. Bila cakap nama pun orang tak kenal. Apa tu produk B? Ingat tak? Nampak tak? Mula-mula dulu dia cakap kalau dia join produk yang orang kenal, dia mungkin tak ada harapan sebab dropshipnya dah banyak. Tapi bila dia join produk B yang orang tak kenal, dia tak dapat sales juga. Dia salahkan juga produk ni. Dia cakap produk ni orang tak kenal. Jadi orang tak nak beli, orang tak nak membeli. Bila aku promote, orang tak nak beli sebab orang tak kenal produk tu. Okey, yang salahnya bukan produk A, bukan produk B. Yang salahnya ialah dropship tu sendiri, kita. Sebab kita tak marketkan diri kita. Kita rasa macam kita fikir sendiri yang apa yang kita fikir tu salah lah, senang cerita. Okey, nasihat Rena, kita ni dropship, kita tak ada modal. Jadi kita pilihlah jenama yang ada nama, okey, ataupun jenama yang dah jenama yang dah naik sikit lah, supaya kita senang nak marketkan diri kita. Untuk kita jadi dropship ni, kita tak perlu pun nak marketkan brand. Sebab yang buat marketing untuk jenama ni ialah HQ sendiri. Okey? Apa yang kita perlu buat ialah marketkan diri kita. Bila orang Google, dia jumpa banyak dropship, dia jumpa banyak ejen lah kan. Banyak ejen, banyak orang yang menjual produk ni. Daripada ejen mana yang dia nak pilih untuk dia berurus niaga. Jadi dekat situlah kita kena tonjolkan diri kita supaya orang nampak kita. Okey. Poin yang ketiga ialah
channel. Channel apa yang korang pilih untuk korang buat korang punya kedai online tu. Okey, wahai dropship semua, kita ni tak ada kedai. Kita ni tak ada physical kedai, kita tak ada modal, kita tak ada stok. Jadi apa yang kita ada? Kita boleh buat kedai online. Kedai online ni ada orang buat dekat Facebook, ada orang buat dekat Instagram, ada orang buat blog, ada orang buat YouTube channel dan sebagainya. Jadi channel mana yang korang pilih untuk korang buat kedai online? Dan macam mana korang jaga korang punya channel ni? Macam mana korang jaga kedai online korang ni? Poin yang keempat, branding. Ni Irena cakap, branding. Branding ni adakah kita perlu brandkan brand yang kita jual? Okey, adakah kita perlu brandingkan produk yang kita jual ataupun adakah kita perlu brandingkan diri kita sebagai penjual produk tersebut? Okey. Apa yang korang nampak? Macam ni. Kita dropship, yang Rena cakap ni, kita dropship kita kena kerja keras lebih daripada stokis, lebih daripada ejen-ejen yang ada modal. Diorang keluarkan duit. Diorang ambil stok banyak-banyak. Okay, so diorang dah ada ready stock dekat dalam tangan. Kita sebagai dropship, kita tak ada stok. Okay, jadi apa yang kita nak brandingkan, kita brandingkan diri kita. Okay, setiap hari kita buat story, kita buat post, kita brandingkan diri kita, bukan produk. Produk tu orang dah kenal. Okay, mungkin kita boleh ambil gambar dengan produk, kita boleh buat video dengan produk, kita boleh bagi tahulah produk ni, produk ni dia ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Produk ni untuk memutihkan kulit. Kalau kita bagi tahu fakta pasal produk, semua dropship, semua ejen dan semua seller-seller produk ni dah buat benda yang sama, dah bagi tahu fakta pasal produk. Kita boleh bagi tahu fakta pasal produk tapi sikit je. Selebihnya ialah kita brandingkan diri kita. So bila orang nampak je nama korang tu Siti. Siti macam Siti Jamu Mall pula kan. Tapi dia pun sama juga, Siti Jamu Mall, dia brandingkan diri dia. So orang suka kat dia. Macam itulah. Okay. Bila orang nampak Siti dekat media sosial tu, orang tahu Siti ni dia jual produk X. So bila dekat mana-mana dia nampak iklan produk X ni, dia teringat Siti. Oh Siti. So dia akan cari kita balik. So branding ni, dalam point branding ni juga kita kena pandai pilih kita punya hashtag yang unik. Daripada hashtag unik tu orang akan kenal kita dan orang senang nak reach kita dekat kita punya kedai online. Yang kelima, Rena explain point-point je dulu tau. Okay, yang kelima, customer service. Okay, sebagai dropship, bila kita dah ada kita punya pembeli ataupun bukan jadi pembeli lagi tapi diorang masih kita punya prospek lah, prospek. Macam mana kita berinteraksi dengan diorang? Okey, macam mana kita reply diorang punya WhatsApp, cepat ke tidak, mesra ke tidak kan? First perkenalan kita dengan dia, orang WhatsApp nak order produk X. Okey, saya nak beli produk X ni. So kita pun terus bagi tahu, okey produk X ni bla 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 bla. Lepas tu terus bagi account number. Hello, kita kena first thing kita kena tunjukkan yang kita ni sangat suka dia WhatsApp, dia message kita. So kalau Rena tak tahu orang lain, tapi kalau Rena first kali Rena guna voice recorder dekat WhatsApp tu kan, kalau dia WhatsApp kita dulu, Rena guna voice recorder untuk dia kenal dulu suara kita. Daripada gambar profil, memang dia nampak gambar profil kita kat situ, tapi Rena nak dia prospek tu dia dengar suara kita dulu. Dan masa tu kita menjual lah diri kita. Jual diri kita kan. Kita tunjuklah kan kita ni sangat gembira, suara kita, intonasi suara kita gembira, ceria, happy. Kita reply WhatsApp dia melalui voice recorder untuk pertama kali. Kita dah tekan ni. Waalaikumsalam. Dia dah WhatsApp kita kan. Hai, nama saya Rena Muhammad Noor. Okey, Rena, kita boleh cakap macam ni tau. Hai, nama saya Rena Muhammad Noor. Terima kasih WhatsApp Rena dulu. Terima kasih berminat dengan produk yang Rena jual. Rena cover untuk COD, Rena cover area sekian-sekian. Kalau boleh daripada voice recorder tu kita tunjukkan yang kita ni sangat welcome dia. Okey, lepas tu korang bolehlah terus WhatsApp lah dia macam biasa kan.
Tapi bagi Rena untuk first time kita nak reply dekat kita punya prospek tu, kita buat voice recorder. Biar dia dengar suara kita yang ceria, yang gembira, yang happy. And then lepas tu baru kita reply text dia macam biasa. Sebab apa? Bila dia dengar suara kita tu, dia rasa macam happynya dia ni kan. Merasa macam dekat je dengan hati. Okay. Itu bagi Rena lah. Mungkin ada orang tak suka dengan cara macam tu. Okay, bagi Rena suka buat sesuatu yang unik. Okay, prospek kita ni mungkin dia boleh message dengan 10 orang agent, dengan 10 orang dropship. 10 ni dia akan reply dia akan reply macam biasalah. Dia akan reply dengan nada yang bila kita baca tu mungkin prospek kita akan baca dalam nada yang biasa. Walaupun kita excited, customer message kita dulu, tapi prospek kita mungkin dia akan baca dalam nada yang biasa je kan. So kita nak tunjukkan keunikan kita tu. Kita nak tunjukkan kita ni lebih sikit daripada orang lain dalam mempromosikan, membrandingkan diri kita. So bagi Rena, untuk dropship yang baru nak naik ni, kita cuba guna voice recorder. Untuk pertama kali kita reply WhatsApp prospek. Okay, kita guna voice recorder. Hai, nama saya Rena Muhammad Nur. Okay, terima kasih puan. Terima kasih banyak-banyak puan sebab berminat dengan produk yang Rena jual ni. Kita dah explain dengan pasal produk dengan prospek tu. So kita terus masuk kepada open-ended question. Bukan open-ended, close-ended question. Maksudnya kita nak customer tu terus membeli. Kita tanya soalan yang tak ada pilihan. Jadi puan nak ke tak nak? Jangan tanya soalan macam tu. Jadi puan nak berapa produk ni? Puan nak saya post bila? Kalau puan bayar hari ni, kalau puan bayar hari ni sebelum pukul 12.30 hari, saya boleh post hari ni juga. Boleh puan? Jadi bila dia dengar kita punya suara yang ceria, yang happy, dia akan rasa tertarik. Tapi kalau masa tu korang bad mood, tak payahlah korang nak buat voice recorder sebab dia akan daripada suara tu boleh dengar korang ni macam bad mood. Tapi bila rezeki masuk, kalau boleh terus twist korang punya mood tu daripada bad mood kepada happy. Cuba. Okay. Yang poin ke-6 ialah marketing. Marketing ni adalah jantung bisnes. Semua orang tahu marketing adalah jantung bisnes. Dan sebagai dropship yang baru nak naik, marketing yang korang kena buat adalah 200% sebenarnya, melebihi marketing stokis korang. Okay? Sebab korang nak menjual produk ni, korang nak menjual diri korang sendiri. Korang nak menjual nama korang. Okay, jadi marketing ni adalah poin yang paling penting. Rena letak bawah sekali sebab dia ada banyak poin lah di bawahnya. Masa Rena belajar blog dulu, Rena buat blog. Dululah dah lama, Rena belajar untuk main dengan Google Analytics, untuk main dengan Google Trend, untuk main dengan Google Keyword Planner. Okay, sebelum tu Rena nak tanya untuk dropship yang baru nak naik ni, korang tahu tak bermain dengan Google Analytics? Korang jangan hanya mengharapkan post-post dekat Facebook tu korang akan dapat sale, post dekat Instagram korang akan dapat sale. Betul, dekat medium tu boleh, tapi apa keunikan yang korang ada untuk prospek nampak korang? Untuk prospek nampak korang ni sesuai untuk diorang berurus niaga. Faham tak? Okey, tapi untuk video kali ni kalau Rena nak ajar tentang Google Analytics ni dia sangat panjang. Sebab poin untuk kita bermain dengan Google ni untuk kita bagi prospek bila dia Google produk yang dia nak beli tu, dia terus nampak kita. Benda ni, poin ni sangat panjang. Kalau ada rezeki, insya-Allah Rena akan share dengan korang. Sebab benda ni memang Rena belajar lama. Berbulan Rena belajar Google Analytics sahaja. Bila orang nak beli sesuatu produk tu, okay, dan dia search dekat Google. Daripada Google baru dia akan nampak Facebook page korang, dia akan nampak Instagram business korang, dia akan nampak korang lah sebagai penjual untuk produk tersebut. Macam mana kita nak fully utilize Google Analytics ni untuk kita meletakkan diri kita melebihi dropship yang lain. Kita kena, dekat sini kita kena gunakan kita punya kerajinan sikit. Kat sini kena rajin sikit. Okey, untuk 3 poin di bawah marketing ni ada Google Keyword Planner, ada Google Trend dan juga Google Analytics. Yalah, semua tu dalam Google Analytics. Dengar ni kalau Rena share dengan korang macam mana penggunaan Google Analytics ni, nescaya, okay, insya-Allah korang boleh jadi dropship yang berjaya. Malah
sales korang boleh melebihi sales ibu-ibu korang, boleh melebihi sales korang punya stokis. Korang kena percaya ni. Tapi dengan syarat korang kena keluarkan korang punya kerajinan dalam diri tu untuk korang bermain dengan Google Analytics ni sehingga Google dah capture korang punya nama tu, okay, dah capture korang punya Facebook page ataupun Instagram business korang tu sebagai nombor 1 dalam carian Google. Cuba benda ni, okay, nak kita dalam musim PKP korang tak buat apa kat rumah, korang cuba, kita ada 24 jam dalam sehari, mungkin korang dah asingkan dengan tugas hakiki lah, memasak lah dan sebagainya. Cuba spend masa yang free tu untuk kita memenangi hati Google ni lah. Macam mana kita nak buat placement diri kita dalam Google. Korang nak tak ilmu ni? Ilmu ni mahal ni, kalau belajar ni beribu. Tapi Rena rasa Rena kena share. Rena suka share benda yang free supaya ilmu tu sentiasa mengalir dan insyaAllah Rena pun akan dapat sikit pahala daripada perkongsian ilmu ni. Tapi bukan dalam video kali ni lah sebab point ni dia sangat panjang dan insyaAllah Rena akan prepare notes yang lebih proper lah. Sebab kita nak buat iklan. Bila kita nak buat iklan, kita buat iklan untuk produk yang kita sendiri tak cinta. Macam mana weh? Start sekarang korang dropship, cuba cari keunikan supaya diri korang terlihat lebih unik. Okey, nampak lebih lain daripada dropship ataupun ejen-ejen yang lain. Okey, macam mana? Takkan korang nak tanya aku, apa keunikan yang korang ada? Kalau korang suka bercakap depan kamera, go ahead. Buka handphone korang. Kalau korang tak ada kamera biasa tu, korang guna phone pun boleh. Semua ada smartphone kan. Korang rekodlah diri korang. Hari ni korang buat apa? Okey, hari ni korang keluar untuk musim PKP ni korang masak apa kat rumah. Marketkan diri korang. Dan korang hanya buat selingan untuk produk yang korang jual. Bukan korang hanya buat iklan yang sama macam orang lain buat. Untuk dropship yang jumpa video Rena ni, start daripada saat ini, korang tukar cara marketing korang. Tukar cara marketing untuk promote diri korang, untuk untuk tonjolkan diri korang ni sebagai seorang yang ada karakter. Okay. Orang nak pembeli nak beli dengan kita, yes, dia nak beli produk. Tapi dia akan ingat kita. Dia nampak produk ni, dia akan ingat kita. Dia akan berbalik pada kita punya kedai online tu. Buatlah, postlah story hari-hari. Postlah video korang, at least sikit video. Ceritakan tentang siapa korang ni sebenarnya. Macam mana korang boleh start buat dropship dengan produk ni. Bila korang dah ceritakan, pembeli korang rasa seronoknya dia ni, rasa macam kelakar pula dia ni kan, aku nak berurus niaga dengan kau lah. Silap-silap dia yang WhatsApp kita nak jadi ejen kita pula. Bukan nak jadi pembeli, nak jadi ejen kita. Okay, itu semua rezeki. Yang penting korang dah usaha. Apa yang datang kemudian, terimalah dengan tangan yang terbuka. Macam tu. Okay, untuk next video, insyaAllah Rena akan susun point yang lebih proper lagi tentang Google Analytics. Macam mana kita nak fully utilize Google ni supaya Google nampak kita, Google capture kita, dan bila orang nak beli produk yang dia nak cari tu, dia terus nampak muka kita. Okay. Kalau ada rezeki, Rena akan share point tu. Kalau korang nak point tu, Rena boleh share. Kalau mungkin rasa macam benda tu korang dah tahu, aku dah tahulah, aku tak perlukan ilmu tu, mungkin Rena akan simpan sendirilah. Sebab Rena memang sangat suka bermain dengan Google. Rena sangat suka sebab Rena nampak Google ni adalah satu platform yang bila orang nak cari sesuatu tu, dia akan pergi kepada Google. Dan macam mana Google nak menjawab pertanyaan pembeli tadi, Google akan jawab pertanyaan pembeli tadi dengan memberikan info mengenai kita. That's why Rena kata bila kita tackle Google, kita dah boleh dapat sales yang sangat banyak. InsyaAllah. Okay, so jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Salam sayang dari hati ke lensa kamera. Saya Rena Muhammad Noor. Jumpa lagi, bye. Stay at home. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi perkongsian daripada rakan kita di Irina daripada YouTube channel beliau berkaitan dengan pengalaman sebagai dropship dan dia pengalaman bisnes beliau. Seterusnya kita akan masuk kepada kepelbagaian strategi pemasaran. Pertama adalah dalam kita membuat strategi pemasaran ni, benda yang paling penting adalah marketing plan yang kita dah kongsikan daripada kelas sebelum ni, iaitu marketing plan di mana setiap bisnes perlunya ada marketing plan tersendiri. Dalam marketing plan ni, benda yang paling utama adalah kita analisis situasi semasa sekarang. Maksudnya situasi semasa tu sama ada kita punya economic condition ataupun situasi ekonomi kita ataupun situasi kemasyarakatan kita dan sebagainya. Ada satu yang kita biasa tengok, kalau satu tip untuk kita tengok kita punya situasi semasa ataupun untuk kita analisis situasi semasa kita adalah menggunakan teknik SWOT ataupun secara ringkasnya benda tu adalah SWOT. SWOT S kepada kekuatan, strength, weaknesses kelemahan, opportunity kepada peluang, threat kepada ancaman. Maksudnya mula-mula dalam kita buat marketing plan ataupun dalam kita plan teknik marketing kita yang untuk kita lakukan sama ada media sosial dan sebagainya, pastikan kita tahu kekuatan bisnes kita itu sendiri, dan kedua kekuatan kita sebagai orang kata persona ataupun penjual. Macam tadi Rina ada kongsikan, kita kena orang kata ada personal branding. Kekuatan diri kita sendiri untuk orang kata suka tengok kita, orang suka untuk berurusan dengan kita. Itu kalau daripada segi personal branding kita lah, maksudnya kita nak orang selalu rasa engage dengan kita, orang selalu rasa dia boleh berkomunikasi dengan kita. Maksudnya kita nak orang tengok kita ni, kita nak tunjuk kekuatan kita supaya kita ni orang kata mudah berkomunikasi ataupun maksudnya approachable lah, maksudnya orang boleh berkomunikasi dengan kita ataupun orang suka nak berurusan dengan kita. Kalau daripada produk kita pula, apa itu kelebihan produk kita, macam kita cakap tadi, kita kena pastikan kita sendiri tahu kekuatan produk kita dan juga kita kongsikan dengan kita punya pelanggan apa itu kekuatan produk kita, kelebihan dia ataupun cara-cara macam mana produk kita nak digunakan seharian. Contoh kalau kita guna produk orang kata cuci muka atau sebagainya, macam mana nak guna step by step dan sebagainya. Kalau makanan, macam mana nak makan dengan orang kata sejuk ke panas ke, macam mana cara nak makan dan sebagainya. Itu salah satu kekuatan yang kita boleh pamerkan. Maksudnya kita pamerkan kekuatan produk kita dan selagi dengan kita pamerkan kekuatan kita sebagai orang kata penjual. Dan orang-orang akan tengok bukan sahaja pada produk, orang akan tengok kita sebagai penjual. Contoh macam dalam video tadi, macam mana kita orang kata point of contact kita, mula-mula customer ataupun bakal pelanggan contact dengan kita, macam mana orang kata persepsi mula-mula sekali. Sama ada kita ni jenis balas chat lambat atau cepat, ataupun kita ni orang kata memudahkan dia dan sebagainya. Itu kekuatan ni bahagian dalaman kita, maksudnya dalaman bagi produk kita itu sendiri. Contohnya kalau katalah kita bagi maklumat peribadi kita ataupun maklumat bank account dan sebagainya untuk kita punya pelanggan. Ada dua jenis yang saya pernah jumpa lah, ada dua jenis penjual yang bagi dia punya kata maklumat bank account dan sebagainya. Satu, dia letak dalam bentuk gambar atau poster. Satu lagi dia type maklumat peribadi dia. Secara peribadinya bagi saya tak suka poster. Sebab kalau poster cantik, tapi bukan orang kata mengisahkan saya sebab saya kena type balik dia punya account number. Kalau dia type, saya boleh copy paste sahaja account number dia dan letak dekat dengan saya punya online banking dan sebagainya. Benda tu orang kata memudahkan saya dan juga mengelakkan kesilapan account dan sebagainya. Jadi itu salah satu benda, maksudnya kekuatan kita memudahkan, kita share kita punya produk ataupun penjualan ataupun servis dan sebagainya. Dan juga pastikan kekuatan kita dalam berbisnes ataupun kita sendiri, pastikan kita memudahkan pelanggan kita. Walaupun susah untuk kita orang kata, kalau sebagai peniaga
lagi senang kita share gambar, kita tak payah nak type dan sebagainya, kita share je gambar. Maksudnya Maybank nombor sekian-sekian. Tapi kalau katalah kita dah letak lagi elok kita letak siap-siap dekat mana, dekat note dan sebagainya, kita akan paste sahaja perkataan tu. Jadi benda tu orang kata lah menyusahkan kita sikit lah. Maksudnya kita katalah kita ramai prospek pelanggan, jadi kita kena paste benda tu satu-satu. Benda tu makan masa untuk kita tapi memudahkan pelanggan. Jadi seeloknya kita pilih benda yang orang kata memudahkan pelanggan, sebab benda tu satu kekuatan untuk kita. Dari segi kelemahan ni adalah benda dalaman juga. Benda dalaman maksudnya kita itu sendiri. Macam mana katalah kita sebagai peniaga, macam mana kita nak pamerkan. Kalau katalah sebelum ni kita jenis yang tak suka berkongsi berkaitan dengan kita sendiri, personal branding ataupun produk kita. Maksudnya jarang post di sosial media dan sebagainya. Kalau kata kita buat bisnes online ataupun kita nak promote bisnes kita ni jenis yang orang kata jarang. Maksudnya sehari tu sekali je post. Macam tadi Lina tu sendiri dia kongsikan pengalaman dia selalu post. Maksudnya bukan hanya post berkaitan produk, bukan hanya upload gambar berkaitan produk, tetapi juga berkaitan aktiviti harian kita. Sama ada aktiviti harian itu tidak berkaitan dengan produk kita ataupun servis kita, ataupun berkaitan. Contoh kalau tak berkaitan, macam mana kita katalah kongsi video masak dan sebagainya, kongsi video anak atau sebagainya. Kalau berkaitan dengan servis, kita boleh kongsi kegunaan produk kita guna produk kita dan sebagainya. Benda ni hanya nak memastikan kalau sebelum ni kelemahan kita jarang post. Maksudnya benda tu orang tak nampak produk kita, hanya orang kata kata-kata tertentu sajalah, kawan-kawan Facebook tertentu saja yang akan nampak. Kadang-kadang benda tu dia orang tak nampak pun, sebab bila kita kurang upload ataupun kurang post, kekerapan kita punya posting untuk naik di orang lain punya profile ataupun orang lain punya wall Facebook adalah kurang. Dia punya konsep Facebook dekat situ ataupun konsep apa-apa media sosial, kita kena selalu aktif supaya posting kita selalu naik, orang selalu nampak dan sebagainya. Sebab tu kita nak tambah orang tengok posting kita nak tambah orang like dan sebagainya. Jadi pastikan kita selalu post produk dan sebagainya. Bila kita selalu post produk ataupun kita punya personal branding, kita boleh jadikan benda tu satu kekuatan. Kalau kata kelemahan kita pula daripada segi dalaman kita, kita punya kata kita guna raw material, kita guna bahan mentah, contoh kita buat sambal dan sebagainya. Kalau contoh sebelum ni kita nak kita guna barang fresh, katalah kita guna barang fresh, maksudnya lada ataupun lada yang kita guna untuk sambal tu barang yang orang kata elok dan sebagainya. Kalau katalah kita kelemahan dalaman kita ni, kita tak dapat nak cari selalu. Maksudnya kita nak pastikan setiap kali kita buat sambal kita tu benda fresh, maksudnya bawang fresh dan sebagainya, maksudnya benda yang berkualiti. Tapi kalau katalah kita ni tak dapat nak cari, supplier kita tak dapat nak bagi benda yang elok, orang kata benda yang orang berkualiti. Jadi sebagai salah satu, benda tu kelemahan kita sebab kita nak jaga kualiti produk kita dan sebagainya. Jadi kita pastikan kita kena cari alternatif yang kata boleh backup. Contohnya kalau supplier ni tak dapat, kita pergi ke tempat lain. Ataupun kalau katalah kita pergi pasar ni, pergi pasar, katalah kita pergi pasar teman dan sebagainya, kita nak cari benda orang kata segar tapi tak ada di situ. Jadi kita kena ada alternatif, kita pergi tempat lain cari benda yang segar. Supaya kata kita punya kualiti produk tu tak menjadi kelemahan untuk kita. Pastikan kualiti produk tu kita terjaga dan ia menjadi satu kekuatan untuk produk kita. Kalau untuk kita masuk kepada orang kata opportunity, peluang perniagaan kita, maksudnya kita boleh tengok, kita kena tengok sama ada peluang produk kita ni boleh orang kata boleh berdaya saing atau tidak. Maksudnya kalau katalah sebelum ni kita jual, peluang kita biasa dekat kampung, kita jual berniaga dekat kampung sahaja. Katalah sebelum ni kita ada kedai dekat kampung kita ataupun tempat kita menetap lah. Jadi kita cuba tengok peluang apa yang kita ada. Contohnya zaman sekarang, katalah ada antara kakak-kakak dan abang-abang yang belum ada kedai online dan sebagainya. Pastikan kita boleh tengok peluang ni external factor. Maksudnya kita kena tengok luar daripada kita punya bisnes, apa peluang yang kita boleh orang kata yang kita boleh ambil ataupun yang kita boleh wujudkan untuk produk kita. Katalah sekarang kita tak buat meniaga online dan sebagainya. Katalah kita jual sambal juga macam orang lain kan. Kita jual sambal ataupun kita jual
orang kata dodol dan sebagainya, tapi kita jual kat kedai kita je, maksudnya physical store sahaja. Jadi kita tengok peluang sekarang, kita ambil peluang tu. Kalau katalah kita tengok sekarang dah maju, dah boleh online, katalah dodol atau sambal sekarang boleh post, maksudnya boleh sampai dalam 3 hari dan sebagainya. Pastikan kita ambil peluang tu supaya kita boleh kita boleh luaskan kita punya pemasaran dan sebagainya. Kalau katalah kita raw material kita sebelum ni, bahan mentah kita sebelum ni, orang kata agak mahal lah kata. Bagi kita ni kita nak minimalkan kos kita kan. Cuba cari peluang lagi. Kalau katalah tiba-tiba kita berkenalan dengan peniaga lain dan kita dapat tahu ada lagi orang yang kata direct selling ataupun kita kenal yang non sendiri. Katalah kita duduk kampung, sebelum ni kita beli kat pasar. Kita beli kat pasar bawang ataupun kata lada semua pilih dan sebagainya, dia beli kat pasar. Katalah sekarang ni kita kenal oleh kampung kita hak nan ataupun kita kenal oleh hak mana ambil direct dengan oleh nan kita ambil peluang tu. Semestinya daripada kita beli kat pasar, hak orang kita tolak dah, benda tu mahal. Kita pergi beli direct dengan orang tani tu. Itu adalah peluang kita untuk kita orang kata kurangkan kos bahan mentah kita. Sama juga dengan kalau kita buat nego benda lain dan sebagainya, kita tengok peluang tu. Kalau kata kita berniaga kedai makan dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita ambil dengan orang yang orang kata tolak untuk main tengah. Kita pas itu, pas ke A, pas ke B, jadi benda tu mahal. Kalau kita kenal orang terus dekat dataran ataupun dekat orang kata kale ataupun dekat orang peniaga kecil ataupun orang baru berjinak tanah sendiri serah sendiri kat rumah, mungkin kita boleh deal untuk ambil tu ikan dia tanpa orang tengah ambil ikan dia. Kita sebagai peniaga kita akan ambil banyak. Jadi kita boleh deal harga kata lagi elok, lagi murah untuk kita. Pasti kita cuba buka peluang tu, cuba kata berkenalan ataupun kenal-kenal dengan orang bisnes dan sebagainya, insya-Allah kita ada peluang untuk kita majukan lagi bisnes kita ataupun kata kita belajar teknik-teknik ataupun kita ambil kesempatan untuk kita minimalkan kos kita dengan communication yang kita buat tu. Yang keempat adalah daripada segi ancaman, threat. Contoh daripada segi ancaman ni katalah produk kita sekarang sama ada contoh kita jual kedai makan ataupun kita jual bagai-bagai fashion kata, baju, topi dan sebagainya. Kalau kata musim Covid ni, salah satu ancaman dia adalah situasi semasa ataupun situasi dunia semasa. Maksudnya kalau sebelum ni orang tak fikir banyak sangat. Benda ni ancaman luar, maksudnya kita tak boleh nak kontrol benda ni. Belum ni kita tak fikir sangat kalau nak beli baju, okey beli dah. Orang nak beli kata topi ke orang nak beli bagai-bagai makeup dan sebagainya, orang beli dah. Tapi bila musim Covid ni kita tengok kita kena analisis situasi semasa musim Covid ni, ramai orang hilang kerja, ramai orang kata hok kena work kerja dan sebagainya, hok kena cuti tanpa gaji dan sebagainya. Orang berniaga tak boleh nak nego sebab ada sekatan dan sebagainya. Jadi benda ni adalah ancaman kepada bisnes kita ataupun perkhidmatan yang kita buat lah. Sebelum ni orang akan mudahnya nak beli gapok nak apa semua. Tapi bila musim Covid ni kita boleh tengok orang akan lebih fokus kepada orang kata essential item, keperluan harian. Orang lebih akan beli kepada bagai-bagai basuh, minyak, makanan dan sebagainya. Orang lebih kepada gitu. Jadi kita sebagai pelanggan ni pastikan kita relate dengan situasi semasa tu. Kalau katalah sebelum ni kita jual topi saja lah, kata kita fokus topi cap saja. Tapi kalau musim Covid dan sebagainya, benda tu orang kata mungkin sale kita kurang sebab orang nak jimat duit orang kata untuk makan dan seharian dan sebagainya. Mungkin kita still menjalankan perniagaan topi kita tu. Tapi untuk kita overcome, untuk kita atasi ancaman ni, mungkin kita boleh kata pelan nego benda lain, perkenalkan produk baru yang mana produk itu tak ada halangan pada musim Covid. Maksudnya kita cuba venture daripada makanan dan sebagainya. Jadinya kita tak stop nego kita tu, kita pastikan perniagaan bagai-bagai lain tu berjalan, tapi kita venture benda baru sebab ekonomi semasa. Jadi benda tu kata boleh memberi income jugalah untuk kita sedikit sebanyak. Lepas yang kedua pula analisis persona. Analisis persona tadi, kalau kita bicara tadi persona kita, maksudnya kepribadian kita sebagai penjual. Maksudnya orang nak kenal kita, kita nak beli, kalau kata berniaga online ataupun offline, orang nak kenal dulu, orang akan tengok barang. Dalam masa yang sama, orang nak tengok juga macam mana
peniaga. Jadi kita nak kenal peniaga kita tu. Kalau offline, kita kata okey lah jelas sebab kita nampak depan mata. Kalau online, kita tak nampak depan mata. Kita hanya berdasarkan orang kata Facebook dia, Instagram dia ataupun review dia dan sebagainya. Jadi sudah mestinya sebagai pembeli, dia nak tengok kita ni, orang kata personal branding kita, kita kenalkan diri kita. Maksudnya bukan setakat promo produk. Untuk kita dapatkan trust dengan orang, kita kena tunjuk kita ni macam mana. Contoh macam dalam video tadi dia share, cara dia nak tunjuk dia punya personal branding ni, dia selalu share berkaitan harian dia. Kalau kita okey lah untuk share berkaitan seharian kita. Kalau kita jenis yang tak suka, maksud kita nak jaga privacy kita mungkin boleh share benda lain. Maksudnya kita boleh kongsikan apa yang kita minat, kongsikan orang kata doa-doa dan sebagainya. Maksudnya dia nampak kita selalu aktif ataupun selalu orang kata perkongsian kita dekat Facebook tu membuatkan orang tu percaya dengan kita. Orang yakin kita ni yang kata lepas dalam contohnya kita jual barang yang ada warranty dan sebagainya. Orang yakin bila dia beli dengan kita lepas ni, kita tak akan hilang terus. Maksudnya kalau dia nak cari kita ada masalah ke apa, kita ada je dekat social media tu. Maksudnya kita aktif lah. Maksudnya dia nampak bila dia contact kita, tak logik lah kalau kita aktif dekat social media, bila customer contact kita tak balas. Maksudnya jadinya bila kita selalu post, customer tu yakin lah kita akan selalu orang kata balas benda tu. Dan analisis persona ni juga, kita boleh analisis persona pembeli. Contoh kita dah ada pembeli kita yang dah biasa beli. Kita boleh tengok pembeli kita ni jenis yang macam mana. Ada yang jenis tanya dulu, PM dulu. Akak ni berapa harga, saiz macam mana semua kan. Lepas tu dia. Ada yang jenis membeli tak banyak-banyak, saya nak ni. Lepas tu bagi nombor akaun terus transfer. Kita kena tengok persona pembeli kita. Kalau katalah kita punya orang pelanggan yang tetap dah membeli ni, jenis yang macam mudah nak membeli, kita punya teknik marketing tu kena kata lagi fokus dekat dia lah. Maksudnya orang yang jenis PM sahaja ni kita mungkin kurangkan sikit kita punya fokus tu. Sebabnya kita ada fokus yang lagi banyak. Contohnya kalau orang yang baru nak membeli, kita tengok pula dia jenis yang kalau kita perasan kita post gambar ataupun kita post video dan sebagainya. Kita tengok orang yang tengok tu suka like atau suka komen dan sebagainya ataupun jenis suka yang posting yang macam mana. Bila kita post dekat Facebook dan sebagainya, ada setengah orang suka post yang orang kata isu-isu semasa. Ada setengah orang dia tak nak, kalau isu semasa ni berat kan, dia untuk perkongsian kat Facebook kita ataupun setengah orang ni dia suka share apa-apa sahaja yang positif. Sama ada pasal produk dia ataupun pasal seharian dia dan sebagainya, share benda yang positif. Kita boleh tengok senarai orang kata penonton ataupun follower atau kawan-kawan kita dekat social media kita, Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube dan sebagainya, jenis yang suka macam mana? Yang suka benda positif ke, yang suka isu semasa ke, yang suka benda viral dan sebagainya ke. Jadi kita banyakkan benda yang orang kata yang mereka lagi suka supaya engagement tu sentiasa orang kata berjalan lah. So bila engagement tu sentiasa berjalan, insyaAllah kita punya sale dan juga kita punya capaian target market juga lagi orang kata lagi elok lah. Lepas tu kita dalam berniaga ni kita kena ada tanda arah. Kalau kita buat marketing plan ataupun teknik marketing, kalau kita nak buat marketing ataupun apa-apa, kita pastikan kita ada tanda arah. Maksudnya kita tengok marketing kita jenis yang macam marketing yang kita nak buat tu macam mana, sampai mana ataupun macam contoh macam mana kita nak buat, sampai bila kita nak buat dan macam mana kita nak tetapkan dia, macam mana kita nak tetapkan teknik yang kita buat tu dah berjaya ke belum. Jadi kita kena ada tanda arah. Contoh dia, kita ni mula-mula tadi kita kena analisa pesaing kita kan. Lepas kita menilai pesaing kita kena jawab soalan ni. Berapakah anggaran ataupun jumlah perniagaan mereka? Benda ni kita boleh tengok dekat orang kata orang komen ataupun perkongsian video dia ataupun gambar. Contoh kalau orang jual, contoh lagi orang jual sikit lah. Biasa ataupun orang jual sambal dan sebagainya ataupun orang jual apa-apa dan sebagainya. Bila orang membeli dengan dia akan upload dekat social media. Dia akan upload, okey sale akhir hari ni, terima kasih. Contoh dia upload satu gambar kek bersusun, sambal bersusun, terima kasih untuk hari ni ataupun dia post packaging posting yang dia dah balut siap-siap. Jadi kita boleh anggarkan jumlah perniagaan mereka. Dan yang kedua, berapakah harga atau produk atau perkhidmatan. Contohlah kita nak sharekan dekat kita punya social media.
Kalau kata kita jual barang, kalau kita setengah orang ni suka letak harga ataupun dia suka letak guide siap-siap untuk customer dia. Maksudnya bila customer tengok tu customer tak macam tak rasa leceh. Bila dia tengok dah senarai barang harga berapa. Jadi kita nak tetapkan harga kita takut harga kita ni lain sangat daripada market ataupun macam orang kata murah sangat. Kita tak naklah kita benchmarkkan produk kita tu murah. Jadi kita kena tengok harga ataupun produk ataupun harga produk ataupun harga perkhidmatan pesaing kita. Cara nak tengok, masuk dekat dia punya Facebook atau Instagram dan sebagainya. Dia kadang-kadang dia ada share terus macam template ataupun poster dan sebagainya, berapa ringgit dia punya harga produk dan sebagainya. Kat situ kita boleh tengok range produk pesaing kita dan kita boleh letaklah harga dan produk kita supaya kita nak kekal bersaing dalam industri tu, dalam kita punya bisnes. Kalau kita jenis bisnes makanan, pastikan kita tengoklah range harga pesaing kita untuk pastikan kita lain daripada yang lain. Kalau kita nak charge mahal, pastikan kita ada kelebihan yang lagi banyak daripada mereka. Dan apakah proses penjualan mereka? Contoh kalau orang jual barang dan sebagainya, dia dah tengok siap-siap. Dia jual tu contoh kalau kata dia dropship atau sebagainya, kita dah tahu lah proses dia tu dia kena bagi tahu kepada HQ dan sebagainya. Benda tu memakan masa. Orang kata dia bukan direct dia pergi post dan sebagainya. Kalau dia jenis jual yang barang kat tangan, kita jenis jual barang kat tangan, kalau katalah kita tengok setengah peniaga tu, hari ni orang order, hari ni juga dia pergi post orang kata. Hari ni orang order servis dia, hari ni juga dia buat. Contoh orang order poster dan sebagainya. Orang order tu dia terus buat. Ada setengah orang, dia tetap siap-siap. Orang katalah orang order kan, dia tetap siap-siap. Kalau kata siapa yang order hari Jumaat sampai hari Isnin, hari Selasa baru dia post. Lepas tu hari lain pula. Dia macam seminggu tu dia bukan hari-hari. Dia ada kata 2 hari seminggu. Jadi kita tengok yang mana pelanggan tu, kita tengok berdasarkan proses jualan dia tu, apa review pelanggan dia, apa feedback pelanggan dia. Kat situ kita boleh analisa sama ada pelanggan yang target kita punya marketing ni, kita nak target jenis yang maksudnya kalau orang beli barang dan sebagainya terus deliver dan sebagainya, ataupun kita boleh juga maksudnya buat jadual kita sendiri. Itu tanda arah marketing kita, maksudnya apa yang kita nak buat dalam kita punya marketing. Lepas tu yang keempat, bagaimana mereka mendapatkan pelanggan mereka. Okay. Contoh kalau kita tengok dekat Facebook dan sebagainya, contoh bila orang post, kita post dan sebagainya sebagai peniaga, kita post dan sebagainya, kalau yang tak ada harga tu dia cakap siapa berminat PM. Orang akan PM kat bawah. So dia akan, kita sebagai peniaga ni akan PM direct. Satu-satu kita punya pelanggan. Kita punya prospek pelanggan, bakal pelanggan. Okay. Kita tengok sama ada benda yang dia buat tu, orang kata, kita boleh tengok sama, kalau katalah satu kedai tu buat macam tu. Kita boleh tengok berapa ramai yang akan beli dekat dia ataupun berapa ramai yang komen. Komen tu positif ke negatif kat bawah dia. Ada setengah orang yang komen, kenapa tak letak harga terus dan sebagainya. Jadi kita tengok kat mana berapa persen yang jenis suka letak gambar terus, suka letak harga terus ataupun suka PM dan sebagainya. Dekat situ kita boleh letak kita punya target marketing sama ada kita nak teruskan tak letak harga atau letak harga dan sebagainya. Jadi kita tengok tanda arah kita tu, pastikan kita tengok pesaing kita bagaimana dia buat dan pastikan kita analisa sama ada apa yang dia buat tu okey ke tidak dengan bisnes dan sebagainya. Dan kalau kita nak aplikasikan kepada kita punya teknik pemasaran, pastikan apa yang orang kata feedback pelanggan yang tidak suka dengan bisnes dan sebagainya ataupun pandangan para pelanggan, kita ambil peduli. Maksudnya kalau pelanggan tu kata tak suka lah jenis yang tak letak harga dan sebagainya, kita cuba letak harga ataupun kadang-kadang kita sendiri letak harga atau tak letak harga dan sebagainya. Kita tengok apa yang pelanggan lagi suka. Sebelum ni kita ada bincang berkaitan dengan dalam kita apa-apa kita nak buat marketing plan ke, teknik yang kita nak pilih dekat sosial media dan sebagainya, apa-apa teknik yang kita nak buat dekat sosial media, dekat Facebook, Instagram dan sebagainya, pastikan masa kita buat teknik pemasaran kita tu dia ada 5 benda. Objektif dia macam kita cakap dekat kelas sebelum ni, contoh dia satu kena spesifik. Maksudnya kita punya teknik pemasaran tu kena spesifik, kita nak target apa. Contoh kita nak share pasal produk kita. Kita nak share gambar, kita nak share ingredient dan sebagainya. Secara logiknya, kalau kita nak target bila kita share gambar, bila kita share orang kata bahan-bahan kita tak boleh nak target orang beli terus.
Sebab benda tu orang kata macam tak logik orang kata. Kalau kita buat macam tu, kalau katalah kita kena buat target spesifik. Kata saya macam tu, saya nak share gambar produk saya dan sebagainya. Saya nak share kelebihan produk saya dan sebagainya. Saya punya tujuan untuk teknik yang saya buat tu adalah untuk orang kenal je produk saya. Kenal je dulu produk saya. Bukan saya target nak menjual terus. Sebab pemasaran ni adalah proses yang berterusan. Teknik pemasaran ni bukan hanya sekali terbuat terus berhenti. Pemasaran ni adalah satu orang kata ongoing proses, perjalanan yang panjang untuk bisnes kita. Setiap masa kita kena buat pemasaran ni ataupun kata wawasan produk kita. Yang satu lagi measurable. Contohnya measurable macam boleh diukur, maksudnya adakah kalau dengan kita share hanya share produk kita sahaja, gambar-gambar ataupun share saya jual benda ni dan sebagainya, harga berapa, adakah kita boleh ke benda tu nak sampai kepada orang kata terus membeli, terus peniaga, terus orang beli dengan kita. Apakah kita boleh ukur kita punya teknik tu? Contoh target saya nak share barang saya dan sebagainya, target saya secara spesifik adalah nak orang kenal kita. Jadi saya boleh orang kata yakin ataupun orang kata boleh terukur lah benda tu. Maksudnya betul lah dengan teknik tu, kalau saya sharekan saya punya produk dan sebagainya, orang akan kenal lah sebab orang tengok saya produk ini apa kelebihan dia, capailah tujuan dia. Pastikan benda tu terukur dan boleh dicapai. Yang satu lagi, pastikan kita punya teknik tu ataupun plan tu relevan. Kalau katalah saya nak tunjuk keberkesanan produk saya nak tunjuk macam mana produk saya berkesan dan sebagainya. Tapi saya hanya share orang kata kelebihan dia dan kelebihan ataupun bahan-bahan, macam mana orang guna dan sebagainya. Saya hanya share benda tu. Jadi benda ni tak relevan. Sepatutnya untuk relevankan saya punya tujuan utama saya nak orang tahu kelebihan produk saya dan juga keberkesanan produk saya. Kalau kata setakat saya post orang kata status lah cakap produk ni berkesan sekian, benda tu mungkin tak relevan sebabnya apakah fact yang akan menyatakan benda tu berkesan. Hanya sekadar saya post dan sebagainya. Tapi untuk buatkan benda tu relevan, mungkin saya boleh share testimoni ataupun review pelanggan. Okay, mungkin katalah kawan saya ataupun pelanggan saya ni pernah guna. Kita minta dengan dia, Kak boleh tak saya nak share testimoni Kak dan sebagainya. Ataupun nak katalah sebelumnya kita jual produk untuk pemakanan kata. Mungkin ada perubahan sebelum dia makan dengan sebelum dia makan dan selepas dia makan. Jadi perkongsian kita tu biar relevan supaya kita dapat capai tujuan kenapa kita buat teknik marketing tu. Dan benda ni satu lagi kena time bound, terikat dengan waktu. Maksudnya pastikan orang kata kita punya produk ni, kita punya teknik marketing ni sesuai dengan waktu. Maksudnya kalau katalah kita tengok teknik tu, kita tengok biasanya kalau kita nak buat pemasaran produk dan sebagainya, kita kena tengok sama ada benda tu sesuai tak buat sekarang. Contohlah, kita nak post pasal review dan sebagainya. Kalau kita tengok daripada segi waktu ni, contoh saya fokus pada waktu posting lah katakan. Kita tengok biasanya kalau kita nak post 12 malam ataupun 1 pagi benda ni. Contohlah kita free 12 malam, kita free 1 pagi. Kalau kita post masa tu, mungkin orang kata keberkesanan atau sampai orang tengok post kita tu kurang lah sebab biasanya orang tak aktif. 12 1 pagi ni jarang orang aktif dekat social media. Benda tu orang tidur dan sebagainya. Jadi untuk kita pastikan marketing kita ni orang kata berjalan sewaktu dengannya ataupun orang selalu nampak. Jadi ni kita pastikan kita tengok waktu orang aktif dengan social media dan sebagainya. Contoh pukul 9. Orang dah siap-siap pergi kerja ataupun orang atas kereta ataupun orang baru masuk office dan sebagainya, orang akan tengok social media dulu dan sebagainya. Ataupun pukul 1 pagi, kalau kita target kita orang bekerja, katalah kita target kita orang bekerja ataupun di rumah. Mungkin pukul 1 pagi orang tengah rehat dan sebagainya. Jadi kita tengok waktu untuk kita buat marketing kita tu bersesuaian atau tidak dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya teknik yang orang kata paling famous ataupun paling sesuai untuk waktu sekarang adalah digital marketing. Sebabnya sekarang arus teknologinya orang kata berjalan dengan laju dan sampai kita tak terkejar orang kata. Sampai
digital marketing ataupun teknologi digital ni semakin maju dan kita kalau sebagai bisnes kalau kita tak follow benda ni mungkin kita nak follow 100%, maksudnya kalau kita nak stick kepada tradisional punya bisnes, kita tak cuba ataupun tak try nak masuk kepada arah digital ni, mungkin kita akan berada di takut lama. Maksudnya kalau kita dah berjaya, kalau katalah kita dah berjaya, sekali kita dah berjaya kita mungkin begitu. Ataupun kalau kita belum berjaya dengan kita venture atau kita masuk kepada digital marketing ni, kita lagi orang kata lagi lebihlah pasaran produk kita dan sebagainya. Pasaran digital ni adalah disiplin pemasaran yang orang kata memang fokus kepada strategi lingkungan digital sahaja. Maksudnya kalau kita pilih untuk digital marketing ni, benda ni semua online, semua orang kata atas talian. Kita tak buat pun benda secara tradisional, maksudnya pas flyers dan sebagainya. Benda digital marketing ni yang kita kena, benda yang kita kena fokus adalah ada 3 benda dalam digital marketing. Benda yang paling utama orang kata masa kita nak promote produk kita, sama ada social media, Facebook, Instagram ataupun YouTube dan sebagainya, ataupun WhatsApp kita sendiri, kita nak pasarkan produk kita guna benda tu. 3 benda yang kita kena tahu. Pengalaman pengguna. Contoh macam review ataupun kata testimoni tadi lah. Produk atau perkhidmatan kita perlu berfungsi dengan sangat berkesan. Maksudnya kalau pastikan produk kita yang kita pilih tu okey, berkesan, sebabnya pelanggan kita akan tengok tu. Kalau saya sebagai pelanggan ataupun saya percaya anak perempuan dan sebagai pelanggan, kalau nak beli apa-apa, benda utama yang kita akan tengok selain harga dan sebagainya, kita akan tengok review. Benda ni elok ke? Kalau benda elektronik, jadi ke benda ni? Kalau pakaian dan sebagainya, elok ke kain, jahitan dan sebagainya. Jadi kita akan tengok testimoni pengguna. Masa kita buat digital marketing ni, pastikan kita selalu update testimoni dan kita punya review dan sebagainya. Dan satu lagi, penggunaan halaman yang itu harus mudah. Halaman ni maksud saya kalau kita guna Facebook, kita guna sosial media seperti Instagram dan TikTok dan sebagainya, pastikan benda ni mudah untuk customer kita akses. Contohnya kalau kita guna Facebook, kalau kita ada produk, kata kita ada banyak jenis produk, ada banyak jenis tudung, kita jual tudung. Pastikan kalau katalah ni tudung jenama A, pastikan kita letak dalam satu album. Kalau kita post je straight dekat kita punya timeline tanpa ada orang kata album tetap, kalau pelanggan kita tu nak tengok kita punya foto galeri, kita diserabut. Maksudnya ni brand yang mana, ni harga yang mana. Jadi untuk kita memudahkan pelanggan, saya suggestkan kita buat folder siap-siap dalam kita punya Facebook. Folder ni untuk tudung brand A, folder ni untuk tudung brand B, ataupun folder satu lagi ni untuk tudung yang ada sale sahaja dengan harga yang fix. Jadi bila customer masuk, customer nak scroll satu-satu, benda tu lambat katalah dia masuk kita punya foto galeri dan sebagainya, benda tu dah ada dekat situ. Dia boleh terus nampak, tak perlu nak tengok satu-satu gambar ni untuk mana dan sebagainya. Kalau katalah kita guna Instagram untuk kita punya bisnes. Kalau kata sebelum ni, kalau saya tengok orang, saya bagi contoh lagi, nak beli kek lah. Saya sebelum hari tu saya nak beli kek. Saya carilah kedai-kedai, tapi banyakkan ni jenis yang tak letak harga dan tak letak dia punya orang kata barang-barang apa jenis kek yang dia jual. Jadi benda tu orang kata bagi saya benda tu menyusahkan sebab saya kena scroll satu-satu, saya kena tengok harga berapa. Kalau dekat post dia tak letak harga, saya kena tengok komen pula berapa harga dan sebagainya. Jadi orang kata kalau ayat mudah pelakon tu hanya nak beli. Sebabnya info tak cukup dan sebagainya. Jadi ada kadang saya jumpa satu Instagram ni, dia memudahkan pelanggan dia, di mana dia letak siap-siap, dekat highlight dia, dekat muka pertama Instagram dia ataupun Facebook dia letak siap apa produk yang ditawarkan. Contoh dia jual kek, dia jual cream puff, dia jual brownies dan sebagainya. Dia letak siap harga kat situ. Dia letak siap kalau saya nak letak topping harga berapa-berapa. Jadi bagi pengalaman sebagai pelanggan, benda ni memudahkan. Ada lagi lah benda lain yang kata memudahkan pengguna. Jadi pastikan bila kita nak buat digital marketing ni, benda ni memudahkan pengguna kita walaupun kita susah. Walaupun benda tu membazir masa kita, nak letak satu-satu, nak edit, nak spend masa untuk grafik dan sebagainya. Benda ni pastikan walaupun kita susah, yang penting pelanggan kita senang. Okay, yang satu lagi, template dan bentuk grafik. Manusia ni tertarik kepada visual. Kalau kita tengok sekarang ni, orang suka tengok gambar ataupun video. Oleh itu kalau kita buat Facebook ataupun share gambar produk kita ataupun buat Instagram dan sebagainya, spendlah masa. Belajarlah untuk kita cantikkan kita punya Facebook dan Instagram dan sebagainya. Ambil gambar, belajar guna apa-apa application untuk edit gambar dan sebagainya supaya
kita boleh menarik lagi ramai pelanggan. Manusia ni secara orang kata psikologinya suka benda yang orang kata visual, yang lagi cantik, yang nampak terus depan mata orang kata. Lepas tu produk atau khidmatan kita mesti dipaparkan dengan jelas beserta maklumat yang sesuai. Maksudnya tadi kalau kita nak buat iklan dan sebagainya, pastikan bukan hanya semata-mata gambar ataupun bukan hanya semata-mata video. Kita kena tunjuk juga barang-barang produk atau khidmatan kita, detail dia lah sebagai apa-apa bahan ataupun harga dan sebagainya. Yang ketiga, kita pergi kepada enjin carian. Dalam digital marketing, apa-apa benda kita akan Google dulu, kita akan search ataupun page post kita tu akan naik berdasarkan orang kata trafik ataupun trafik ataupun kata trend Facebook atau YouTube. Benda ni adalah tugas enjin carian ni mengumpulkan semua pengetahuan internet dan mengindekskannya untuk memudahkan jalan pengguna. Contoh kalau kita post gambar ataupun video ataupun reel dekat Instagram. Kalau kita nak naikkan, saya bagi contoh kalau kita nak naikkan kita punya viewer, kita nak orang tengok video kita walaupun orang tak follow kita. Contoh kita publikkan akaun kita, orang tak kawan dengan kita, orang tak follow dengan kita. Satu trik untuk kita biar orang nampak reel kita adalah kalau perasan dekat Instagram dekat atas sekali dia ada filter siap-siap video tu sama ada for you ataupun apa-apalah shot dan sebagainya. Jadi salah satu trik yang saya belajar untuk orang selalu nampak reel kita adalah dalam contoh saya reel tu kalau untuk yang tak biasa reel ada macam video lah, video grafik yang Instagram sediakan. Macam salah satu orang kata video application lah dekat Instagram. Masa kita post tu kan kita kena tulis caption dan sebagainya. Berdasarkan ramai feedback daripada orang yang berniaga online ni, kalau kita nak post benda tu kita tulis ada perkataan you. Sebabnya dekat dengan Instagram tu, Instagram dah ada satu filter di mana dia akan suggestkan untuk kita video berdasarkan apa yang kita cari. Dia ada tag dekat atas Instagram tu for you. Maksudnya berdasarkan trend yang saya tengok, kalau kita post benda yang ada perkataan you dalam caption kita, kebarangkalian untuk orang tengok kita punya video ataupun reel tu lagi tinggi. Maksudnya bila orang tengok lagi tinggi lah capaian dia. Jadi untuk peniaga yang nak fokus kepada digital marketing ni mungkin boleh tambah lagi ilmu macam mana kita nak tackle engine carian sama ada Google, Instagram, Facebook dan sebagainya. Okey, kita dah sampai pukul 10.56. Kita akan rehat pukul 11 sebenarnya. Kita akan berhenti dulu setakat ni. Kita untuk teknik-teknik ataupun perkongsian yang seterusnya kita akan share dalam pukul 11.30 lah. InsyaAllah kalau ada sebarang komen ataupun orang kata pertanyaan dan sebagainya berkaitan dengan yang dah kita bincangkan ni, boleh tulis dekat chat dan sebagainya. Admin akan kumpul untuk akhir session ni lah. Kita akan bersoal jawab ataupun berkongsi maklumat lah selepas akhir kelas ni. So sekarang saya rasa dah boleh rehat lah. Okey, terima kasih untuk para peserta yang hadir dan bagi perhatian dan sebagainya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pukul 11.30. Dan sekarang para peserta boleh rehat lah, boleh pergi minum dan sebagainya, ambil angin dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi 11.30. Terima kasih. Pemasaran kita tu orang kata boleh dicapai lah supaya kita sentiasa bersemangat, kita tak rasa orang kata murung dan sebagainya. Sebab kita sebagai peniaga ni kena sentiasa kuat semangat untuk terus bersaing dalam industri lah. Dan kalau daripada segi relevan, pastikan kita punya target tu logik. Katalah kita bekerja seorang, logik ke tak kita nak target kalau tu teknik pemasaran kita nak target untuk jual sekian-sekian ataupun nak target orang kenal kita dan sebagainya, logik atau tidak. Contoh,
kalau kita nak pasarkan, kita nak jual dalam sehari tu 50 packaging lah katakan. Logik ke tak atas kepakaran kita seorang ataupun atas kapasiti pekerja kita, kalau kita ada staff untuk packaging dan sebagainya. Logik ke tak kita nak buat 50 dalam masa sehari tu, boleh ke tak? Jadi benda tu kena relevan. Kalau kita rasa kita punya manpower ataupun orang kata kerja apa, orang kata tenaga dan sebagainya tak mampu nak cover benda tu dalam masa target kita tu, jangan buat benda tu. Bagi benda tu biar logik, biar sesuai dengan kita punya sumber dan sebagainya. Untuk soalan seterusnya, kita tak ada berkaitan dengan topik hari ni, tapi ada sahabat kita tanya pasal Shopee. Soalan sekejap ya. Okey. Ada Cik Nur Safwan daripada Basok nak tanya kalau order Shopee masuk terlalu banyak melebihi kecepatan proses, macam mana ya kita nak take time untuk proses order? Kalau buat pre-order, masa Shopee bagi 7 hari sahaja. Make sure pelanggan tak nak. Okey, ini berdasarkan orang kata pengalaman atau pendapat saya sendirilah. Kalau katalah kita letak SKU kata 50 sehari yang kita ada ready stock. Katalah tiba-tiba dapat order 200. Kita automatik saya suggestkan kita tukar kepada pre-order. Jangan letak tak ada pre-order. Dekat bahagian others yang saya tunjuk sebelum ni, boleh tengok video Shopee sebelum ni. Kalau kita kita akan letak pre-order sebabnya kita dah lebih kapasiti kita sehari. Kapasiti kita 50 je kita mampu buat, tapi orang order 200. Tadi Cik Safwan kata kalau kita letak 7 hari, confirm customer tak nak. Itu kita cuba olah, dengan kapasiti kita sekarang, kita cuba olah, kata hari ni 200. Sehari kita boleh bagi 50. Kita hantar dulu 50. Esoknya kita buat lagi 50. Kita hantar lagi 50. Maksudnya kita kena sistematikkan sistem kita, dahulukan orang yang order dulu. Maksudnya orang yang order dulu, dia expect dia akan dapat dululah. Jadi kita prioritaskan orang yang order dulu. Dan kita juga dalam masa yang sama, kita bagi tahu juga pelanggan kita, kalau kita guna Shopee, kita boleh personal check pelanggan itu sendiri, kita check pelanggan itu sendiri, bagi tahu situasi kita dan terangkan. InsyaAllah kebanyakan customer faham. Kalau dia tak faham tu, di luar kawalan kita sebagai pelanggan lah. Dan kalau daripada segi jangka masa panjang, katalah sekarang ni kita tak ada kapasiti nak proses order tu banyak. Okay. Dalam masa pendek ni, kita cuba dulu sistematikkan kita punya order. Cuba lepaskan orang yang order dulu 50. Mungkin orang yang order awal tu dapat lagi awal. Jadi benda tu mungkin orang kata bagi kepuasan kepada pelanggan. Tapi untuk jangka masa panjang, kalau kita rasa kita memang nak stay, kita nak promotekan, nak besarkan produk kita, tingkatkan kita punya sumber. Sama ada kita punya daripada segi prosesan, daripada segi mesin. Kalau katalah kita guna mesin proses produk kita. Kalau sebelum ni kita guna manual sebab tu boleh 50 saja. Kalau kita nak dapatkan 200 dalam satu hari, invest dalam mesin. Maksudnya kita save budget untuk kita invest dalam tu sebab kita yakin kita punya pasaran dah besar, orang dah kenal. Itu adalah orang kata daripada berdasarkan pengalaman saya lah. Okey, Encik Fatin Fasihah. Cik Fatin Fasihah ada tanya, boleh ajar tak macam mana nak berniaga dalam Shopee atau Lazada? Mungkin Cik Fatin terlepas kita punya session perkongsian minggu lepas, kita ada share orang kata secara general lah macam mana nak buka akaun Shopee, nak upload produk, nak jual dan sebagainya. Untuk video tu Cik Fatin boleh tengok dekat kita punya website yang dikongsi oleh link website yang dikongsi oleh TIC dan sebagainya. Cuma untuk bahagian pengepusan dan penghantaran kita tak share dalam kelas kita hari tu. Kalau nak tengok bahagian pengepusan dan penghantaran sebagainya, Cik Fasihah boleh cuba tengok dekat YouTube dan sebagainya. Saya yakin banyak tutorial dan sebagainya. Cuma dia susah sikit lah kita, saya cadangkan masa Cik ataupun orang lain yang baru nak belajar Shopee tu, masa tengok video tu, buka juga Shopee tu, maksudnya try terus masa buat video tu. Sebab kalau kita tengok video, kita boleh pause, kita boleh berhentikan video tu. Jadinya saya cadangkan buka terus Shopee supaya kita lagi nampak. Kalau kita tengok video sahaja, kita tak praktikalkan benda tu kat depan, kita tak nampak kat depan kita. Jadi saya cadangkan kalau yang mana nak tengok balik video ataupun nak belajar balik pasal Shopee tu, boleh tengok video sambil tu buka dekat kita punya telefon atau laptop. Satu lagi, buka juga akaun Shopee. Terus apply dekat situ.
Okey, Cik Suhaidi kata nak video berniaga di Shopee. Okey, nanti kita minta PIC setiap daerah akan sharekan link website kita. Kita ada letak perkongsian video yang kita ada kelas tu dekat website. Okay, kita akan minta PIC share. Okey, admin dah bagi website link untuk masuk tengok video berkaitan dengan Shopee. Okay, sekarang 12.30, siapa yang orang kata boleh pergi solat Jumaat kat tempat dia boleh keluar dulu sebab kita punya Zohor pukul 1:05 saya rasa. Mana yang nak pergi solat Jumaat semua boleh bersurai dulu. Okay, mana yang ada soalan lagi ke? Okay, setakat ni tak ada. Okay, untuk mana-mana yang terlepas ataupun nak refer balik berniaga, pasal berniaga dengan Shopee dan sebagainya, boleh tengok balik dan boleh guna juga teknik tadi kita cakap pasal orang kata tak ada modal ataupun tak ada masa, tak ada modal dan tak ada masa. Boleh juga refer dekat situ contoh macam mana nak automasikan Shopee, nak guna autobump tu di mana kita tak perlu spend banyak masa, hanya seminit dua untuk kita autobump setiap kita punya produk, di mana kita hanya perlu rajin dan juga kita perlu belajar lah. Jadi di situ kita dah jimat free dah sebab kita tak guna modal untuk kita promote produk kita dan juga kita tak perlu spend banyak masa. Kita terus guna sistem yang dah ada untuk automasikan kita punya produk tu. Untuk Cik Nadilah Mukhtar Bacok, boleh tarik balik tak soalan? Saya tak faham apa maksud yang C tu. Saya tak habis tulis tu. Tak ada Cik Nadilah Mukhtar tak soalan lagi kita sebab soalan tak jelas kita tak boleh jawab. Boleh share satu platform marketing yang kita boleh guna. Kalau kata untuk orang yang orang kata kalau platform marketing yang berbayar dan sebagainya dia banyak, cuma kita boleh sharekan untuk buat marketing selain Facebook dan TikTok. Okey. Dengan IG, sorry. Okey. Kalau kita selain Facebook, IG, Facebook atau IG, kalau platform marketing, kalau kita ada biasanya platform yang orang kata dah siap built-in atau sistem dia ni, benda ni adalah berbayar. Jadi sama ada kita nak terima atau taklah kita nak luangkan duit atau tidak untuk kita punya marketing. Tapi kalau untuk free, mungkin boleh guna sekarang kata kalau dah tak nak guna FB atau IG, kita boleh guna TikTok dan sebagainya. Sebab kalau trend sekarang kalau perasan video tu orang kata lagi menarik minat. Psikologi orang sekarang lagi suka tengok benda bergerak dan benda yang berbunyi. Jadi sebelum ni orang suka tengok gambar yang cantik. Sekarang orang suka lagi tengok benda yang orang kata ada sense of humor ataupun ada trend sekali dengan music semua dan sebagainya. Jadi saya suggestkan untuk yang belum pernah guna TikTok boleh guna TikTok dan dia juga boleh link untuk kita share terus dekat IG dan Facebook kita. Maksudnya tak perlu nak buat banyak kali. Kita buat satu, kita sharekan terus untuk semua kita punya platform media sosial dan sebagainya. Ada lagi ke kalau kita nak kalau boleh kita nak end kelas kita awal dalam 12.45 sebab kita nak bagi laluan untuk solat Jumaat dan sebagainya dan juga nak kita kata hormat waktu Zohor lah sebab Zohor sekarang pukul 1:05 dah Zohor dah. Ada lagi ke?
Kita tengah scroll soalan. Tadi mana soalan tadi? Encik Nur Safwan Bacot tanya boleh ada sistem pool ke kat sini? Tak, kita cover setakat yang topik hari ni je sebab kita masa singkat. So kita cover hari ni kita cover teknik pemasaran, lepas tu dengan topik yang kita dah tetapkan lah untuk session seterusnya. Okay, mungkin Cik boleh belajar kat tempat lain lah, Google ke. Okay, ada lagi ke? Okay, bagi yang terlepas session ataupun nak ulang balik contoh macam video Shopee dan sebagainya sebagai guide, boleh masuk dekat link yang disharekan oleh admin. Admin ada sharekan link untuk website kita. Kita letak semua video, link ataupun slide note lah dekat situ untuk peserta refer in case orang kata hilang note dan sebagainya. Boleh tengok balik dekat kita punya laman website tersebut, dan sekiranya ada sebarang orang kata penambahbaikan atau apa-apa yang peserta nak kita masukkan dekat website tu, boleh komen dekat website tersebut. Ada bahagian orang kata responden dan sebagainya, boleh letak dekat situ dan insyaAllah kita punya admin website akan tengok dan akan update lah dan sekiranya benda itu orang kata berkaitan dan sebagainya. Sekarang lagi 15 minit nak solat Zohor. Imbang marketing. Okay. Tadi ada orang tanya pasal imbang marketing. Balik imbang marketing. Jadi ada Cik Nadilah Mohtar tanya pasal imbang marketing. Kalau kita tengok video perkongsian daripada Ibrahim Khairi tadi, dia cakap sekarang kita teknik sekarang adalah untuk kita bukan kita nak promote produk kita, tapi kita orang kata nak berkongsi, nak membantu pelanggan kita. Dia lebih kepada macam itulah, maksud imbang marketing ni kalau daripada kesedaran ni maksudnya kita awarekan dulu kita punya produk, kita punya kelebihan kepada pelanggan dan sebagainya. Kita bagi tahu produk kita macam mana, kelebihan produk kita kepada pelanggan dan sebagainya. Itu daripada kita kepada pelanggan. Maksudnya daripada perspektif kita, macam mana produk kita boleh membantu pelanggan. Bila sampai tahap consideration, pelanggan dah tahu pasal produk kita, awareness tu, sebab saya nak tahu pasal awareness kan. Maksud sama juga macam sebelum ni, kita war-warkan kelebihan produk kita, kegunaan produk kita, keberkesanan produk kita yang dapat membantu pelanggan. Tapi bila start consideration timbul, dari masa awareness tadi daripada kita kepada pelanggan, perspektif kita terhadap apa yang pelanggan nak daripada kita. Tapi bila sampai start consideration di mana kita dah bagi awareness kepada pelanggan, consideration ni kita kena fikir daripada pelanggan daripada apa yang pelanggan nak, bukan daripada kita. Maksudnya kalau pelanggan tu ada masalah dan sebagainya, kita cuba approach benda tu, kita cuba membantu pelanggan. Bukan orang kata kita tak highlight kan, kita tak orang kata tujukan kita nak menjual sebenarnya. Orang kata kiasan lah kalau bahasa mudah. Kiasan maksudnya kita nak tunjuk, kita nak bantu dia, bukan kita nak menjual sangat pada dia. Maksudnya benda tu lagi orang kata lagi menarik minat pelanggan, di mana kita orang kata simpati dengan dia. Maksudnya kita memahami situasi dia. Jadi dia lagi kata boleh relate situasi dia. Masa dia tengah consider ni, dia boleh relate situasi dia dengan apa yang kita share. Maksud awareness tadi, apa yang kita share. Produk kita boleh buat apa, boleh bantu apa dan sebagainya. Itu untuk bahagian awareness dan consideration lah. Soalan lagi ke? Ini rasanya kita dah slow down sikit, kita dah tak ada soalan sangat untuk bahagian teori ni. Jadi sebabkan sekejap lagi pukul 1:05 kita dah nak Zohor, saya nak tutup kelas awal hari ni memberi peluang kepada orang yang nak pergi solat Jumaat dan juga yang kita tak pergi solat Jumaat untuk menghormati waktu solat Jumaat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dengan tajuk Zero Cost Marketing. Kita akan berkongsi apa itu Zero Cost Marketing dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok dan harap semua dapat masuk kelas pukul 9. Macam tadi
ramai macam tadi kita menunggu lama sangat, ramai tak masuk. Saya harap yang masuk lambat dan sebagainya harap dapat masuklah supaya orang yang masuk awal tu tak menunggu, dan kita menghormati masa orang yang masuk awal dan sebagainya. Mungkin mereka ada lagi tugas-tugas lain untuk dilakukan dan sebagainya lah. Okay, saya nak akhir kata saya nak ucapkan terima kasih untuk yang mana masuk kelas dan sebagainya, yang menjawab, bertanya soalan, yang memberi perhatian dan sebagainya. Dan juga saya nak minta maaf atas sekiranya ada kekurangan dan salah kata daripada pihak saya. Okay. Sekian, terima kasih. Kita jumpa esok. Terima kasih.